kerana mengingatkan. Baik, tuan-tuan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, moga-moga ada perubahan ya berlaku dalam kita, berlaku dalam diri kita. Semoga kisah-kisah ini dapat memberikan kita banyak teladan. Moga-moga kisah-kisah ini dapat kita sebarkan, dapat kita hebahkan kepada pihak-pihak di luar sana, khususnya kepada zuriat kita, kepada ahli keluarga kita, kerana tanggungjawab kita adalah memberikan pendidikan. Salah satu cara memberikan pendidikan adalah dengan memperbanyakkan menceritakan kisah-kisah benar yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, ini adalah pertemuan kita buat kali yang kelima kalau saya tak silap. Jadi, seperti biasa, sila tuan-tuan rujuk kepada nota yang telah pun diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cuma saya minta maaf kerana saya agak lewat membuat hebahan nota. Walau bagaimanapun, moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan pengisian kita kerana kita ada rujukan, kita ada panduan. Walaupun nota yang disediakan agak ringkas, tetapi tuan-tuan dan puan-puan tidak hanya berpandu kepada nota. Tuan-tuan juga perlu membuat catatan tambahan daripada setiap butir kata ulasan yang kita akan sebut pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, kita akan terus kepada ayat yang berikutnya, yang mana ayat yang berikut ini adalah ayat yang disusun, diletakkan mengikut babak-babak, yang mana kita telah sedia maklum, tuan-tuan dan puan-puan, surah Yusuf ini merupakan satu-satu surah yang kita senang kita nak susun babak dan adegan. Kenapa? Kerana surah tu dia turun secara terus, maknanya ceritanya tidak terputus. Jadi kita soalan apabila ceritanya tidak terputus, maka kita terus sambung. Jadi pendekatan yang digunakan oleh para ulama meletakkan mengikut babak dan adegan. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan ingin melihat keseluruhan ayat itu berapa babak, berapa adegan, tuan-tuan kena merujuk semula kepada nota pengenalan pada siri yang pertama. Jadi pagi ni kita akan masuk kepada babak yang kedua. Babak yang kedua ini, ia dibahagikan kepada 3 adegan. Maknanya ada adegan 1, ada adegan 2 dan ada adegan yang ketiga. Babak yang kedua ini diwakili oleh ayat bermula 21 sehinggalah ayat ke-34. Jadi kita moga-moga pada pagi ini dengan bimbingan dari Allah, rahmat dari Allah, Allah melapangkan dada kita, Allah mudahkan urusan kita, moga-moga kita berjayalah menghabiskan untuk babak yang kedua ini. Itu perancangan kita. Ala kulil hal, kita serahkan kepada keizinan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, babak yang kedua ini, ringkasan dia, babak kedua ni sebenarnya adegan 1, 2, 3 ni bermula daripada adegan apa, tamat pada adegan apa. Ni saya buat pertambahan sedikit lah. Mungkin nota yang tuan-tuan dapat tu saya tak beri maklumat ini, tapi sebenarnya dia maklumat yang tambahan pendek saja. Okey, babak kedua ni, dia bermula daripada adegan Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam, dia telah dibeli oleh seorang pembesar Mesir yang digelar dengan istilah Al-Aziz, masuk ataupun berada di istana. Maknanya babak kedua ni, cerita Nabi Allah Yusuf berada di istana pembesar Mesir, dan penamat babak yang kedua, iaitu pada adegan yang ketiga, Nabi Allah Yusuf dia memilih untuk dia keluar daripada istana, untuk dia memilih berada di dalam penjara. Itu babak yang kedua. Kan? Dah seronok duduk berada di istana pembesar Mesir. Kan? Kita tahu kan kalau duduk dengan kaum kerabat, orang bangsawan, orang yang besar-besar ni kan, macam-macam kemudahan ada dan kenikmatan. Tetapi kenapa pada hujung dia, pada babak yang kedua ini, Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam, Allah telah mengaturkan
yang mana Nabi Yusuf ini dia memilih untuk keluar daripada berada di istana, lebih baik dia berada lebih baik dia berada di penjara. Terbalik pula kan, kalau zaman sekarang ada orang berada dalam penjara, tak sabar-sabar untuk dia dibebaskan. Tapi dalam kisah Nabi Allah Yusuf ni dia berbeza. Kan, mesti kalau kita jarang dengar ataupun kita dah biasa dengan kisah ini, kita tahu kenapa beliau sanggup untuk memilih hidup sengsara, memilih hidup susah. Kan? Kenapa dia memilih? Kerana ada sebab dia. Nanti kita akan ceritakan kisah ini. Okey, daripada istana ke penjara. Kemudian untuk mengingatkan semula pada ayat-ayat yang sebelum ini. Maksudnya untuk mengingatkan semula babak yang pertama, sebab kita masuk kepada babak yang kedua. Jadi supaya kita tidak terputus, kan, sebab kita kan kalau kita tengok cerita kan dah kita buat seminggu sekali. Jadi saya bimbang yang minggu lepas kita dah tak ingat dah babak ke berapa, sebab kelas banyak sangat. Ada orang kelas banyak tuan-tuan. Alhamdulillah. Kemana kesempatan. Kadang-kadang pagi tadi kelas dah, lepas tu nak kejar kelas 10.30 pula kan. Jadi dah maklumat tu dah kadang-kadang dah bercampur bau dah. Jadi izinkan saya untuk mengulang sedikit untuk mengkaitkan dengan babak yang sebelum ini. Okey, kalau tuan masih ingat lagi, yang mana, okey, kejap ya, saya alihkan dia punya. Okey, kalau kita tengok di depan skrin tuan-tuan perempuan ni, kan, sebelum ni kita belajar babak 1. Yang mana sebelum ni kita belajar mula-mula Nabi Allah Yusuf dia berada di rumah bapanya, dijaga oleh bapanya Nabi Yaqub AS. Kita sedia maklum rumah Yaqub, rumah tempat beradanya Nabi Yusuf itu adalah di Mesir, di Palestin. Palestin ni dia di bawah istilah bumi Syam. Okey. Kemudian Nabi Yusuf terpaksa dikeluarkan dari rumah, berada di dalam perigi. Okey, tuan-tuan kena hadamkan flow ni, cerita ini dia punya susunan dia supaya tuan-tuan tahu tentang ujian apa yang Nabi Yusuf sedang alami. Daripada kisah inilah baru kita boleh kaitkan dengan hidup kita. Macam mana jatuh dan bangunnya kita, ujian yang kita lalui, cuba kita bandingkan ujian yang kita sedang alami, yang pernah kita alami dengan ujian yang pernah dialami oleh seorang Rasul daripada Rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia dimasukkan ke dalam perigi. Lepas dalam perigi, dia dikeluarkan daripada perigi. Dia dibuat, dia bertukar status dia daripada menjadi seorang manusia yang bebas, anak kepada seorang nabi, dia bertukar menjadi title sebagai seorang hamba. Kan orang tak kenal dia, menjadi seorang yang hina, menjadi seorang hamba abdi. Kemudian pula daripada hamba abdi dia dibeli, kemudian dia berpindah pula masuk ke dalam istana pembesar Mesir. Lepas daripada istana pembesar Mesir, yang kita akan ceritakan nanti, kehidupan Nabi Allah Yusuf pula, dia pergi pula kepada penjara. Kita tengok perjalanan seorang insan, seorang Rasul, dalam banyak-banyak Rasul yang Allah ceritakan kepada kita. Maknanya kalau kita baca kisah ni, kita tengok, senang ke, sukar ke perjalanan seorang Rasul? Kan? Daripada dihalau di rumah, berada dalam perigi yang dalam, yang gelap, kemudian pula orang anggap, orang tak pandang, tidak ada nilai sedikit pun Nabi Yusuf. Dia menjadi seorang hamba abdi. Kemudian pula Allah pindahkan dia masuk istana, kemudian dia pergi penjara. Jadi kita nak ceritakan supaya tuan-tuan tidak terputus. Okey, untuk memantapkan lagi, untuk menambahkan lagi penghayatan, untuk mewarnai lagi penceritaan ini, kita cuba bahagikan mengikut ujian by ujian. Kalau daripada permulaan berada daripada rumah Yaqub, dia berada di dalam perigi, diletakkan dalam perigi, kemudian dia dijual sebagai hamba abdi. Kita belajar ini adalah peringkat ujian yang pertama, mihnah yang pertama, tribulasi yang pertama yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Ujian yang pertama. Ujian pertama ni adalah ujian yang dia kena tempuh
adik-beradik, maknanya konspirasi adik-beradik dia. Kemudian pula babak kedua yang kita nak belajar ni, dia melalui pula ujian yang kedua. Kalau ujian pertama tadi tu, kan dia melalui ujian adik-beradik dia. Kan? Habis ujian adik-beradik, orang dekat dengan dia. Apabila dia dah keluar daripada adik-beradik dia, dia tempuh pula ujian yang kedua. Ujian yang kedua ni pula adalah ujian orang yang berada di Istana Al-Aziz tadi dan juga orang-orang kenamaan yang berada di Mesir ketika itu. Nampak tak dia punya fasa daripada satu fasa ujian kepada satu fasa ujian. Untuk melihat bentuk ujian ni, saya ada sempat saya siapkan sedikit paparan dia. Kita tengok di skrin tuan-tuan dan puan-puan nota ni. Okey, kalau ujian yang pertama, mihnah yang pertama, Nabi Allah Yusuf dia tidak ada pilihan. Tapi ujian dia ujian apa? Nabi Allah Yusuf diuji oleh Allah dari sudut ujian nyawa dia. Diuji dengan ujian nyawa. Yang mana ujian nyawa ni dia tidak ada pilihan. Kan, sama ada dia hidup tak hidup ketika berada dalam perigi itu dia tidak ada pilihan. Jadi kita kalau melalui ujian musibah tak ada pilihan, nak buat macam mana kita kena terima dia. Tapi sabar, ujian tak ada pilihan. Tetapi apabila dia selamat keluar daripada perigi tadi, dia masuk pula kepada satu ujian lain, iaitu ujian maruah dia. Kan, dia uji dengan maruah dia, dia uji dengan kehormatan diri dia. Yang mana ujian kedua ni lagi payah. Lagi payah. Yang mana ujian kedua ni, Allah Ta'ala menguji dia dengan ada pilihan. Tetapi tak ada pilihan. Ada pilihan maknanya ujian dia dalam bentuk kau boleh buat. Dan maksudnya ujian pilihan ni maksudnya Allah Ta'ala beri ruang kepada Nabi Yusuf untuk dia berpilihan. Nak jaga maruah diri ke ataupun tak nak jaga maruah diri? Ujian pilihan. Berbeza tuan-tuan dan puan-puan ya. Sangat berbeza. Kita kalau kena ujian musibah, kita tak ada choice. Kita tak ada pilihan. Sebab benda tu Allah tak ada datangkan. Kita kena sabar. Kita tak kena sabar. Tapi kalau kita diberi ujian yang bentuk kedua ni ada pilihan. Macam kita diuji dengan ujian nak solat ke tak nak solat. Kita ada pilihan. Nak sedekah ke tak nak sedekah. Nak berzakat ke tak nak berzakat. Nak belajar Quran ke tak nak belajar Quran. Kita ada pilihan. Sebenarnya ujian yang ada pilihan lagi berat. Nak jadi orang bersyukur ke tak nak jadi orang bersyukur. Dia lagi berat daripada ujian orang miskin. Orang miskin dia tak ada pilihan. Tak buat macam mana. So dia tak ada pilihan. Tapi ujian orang yang kaya yang ada pilihan. Berbeza. Jadi Nabi Allah Yusuf alaihissalam pada babak kedua ini, kita akan masuk kepada satu lagi ujian. Ujian yang kedua dari sudut ujian dia menjaga maruah diri dia. Kalau kita tengok antara dua ni, kan sebenarnya ujian kedua ini dia lebih berat. Okey, tak apa kita dekat sini saya sebut peringkat awal supaya tuan-tuan nampak, supaya kita tidak terlupa untuk melihat Nabi Yusuf ini ikon, model, teladan dari sudut manusia orang yang kuat sabar dia. Kita kena ingat macam tu. Sebab apabila para ulama bincang tentang sabar, maka ikon, idol, model yang dijadikan sebagai contoh dalam banyak-banyak Nabi, maka cerita Nabi Yusuf ini diangkat sebagai model orang yang kuat sabar. Tengok kan ujian yang dia lalui. Ujian yang pertama, ujian musibah, dia tak ada pilihan. Ujian yang kedua ni adalah ujian ketaatan. Ujian dia diberikan pilihan. Jadi untuk lebih ada penghayatan, untuk memahami teladan-teladan lain, maka kita akan masuk kepada ayat by ayat. Okey, kita pergi kepada ayat yang berikut ya. Kita masuk kepada ayat nombor kita lihat sekejap ya, saya tak nampak dia punya slide ni. Okey, kita pergi kepada ayat nombor 21. Okey, kita masuk kepada adegan yang pertama. Tengok adegan pertama. Okey, ayat 21 ni, kalau kita baca pada ayat 21 ni, kita akan jumpai perkataan Mesir. Jumpa tak perkataan Misra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwah. Okey, daripada ayat 21 ni kita mendapat jawapan rupa-rupanya Nabi Yusuf ni
dia sebenarnya telah dibeli. Kenapa dia telah dibeli? Sebab nilai diri dia itu dianggap sebagai hamba abdi. Orang yang jumpa air yang kafilah yang sebelum ni kan, dia jual lah rupa-rupanya kepada siapa? Kepada seorang pembesar negeri Mesir. Okay, sebab kita jumpa perkataan Mesir. Ini bermakna Nabi Yusuf ni dia pernah hidup, dia pernah berada dalam dua tempat. Dia pernah berada di Palestin, kemudian dia berada di bumi Mesir. Kemudian apabila baliknya pembesar Mesir ni, dia katalah kepada isteri dia. Dia kata kepada isteri dia tentang, ingat perkataan ni. Dia kata apa? Akrimi. Akrimi macam takrim, ikram. Dia kata akrimi maswahu. Dia kata kepada isteri dia, dia kata okey, muliakanlah dia ni. Muliakanlah dia. Muliakanlah dia siapa tu? Tu Yusuf yang dia beli tadi. Ingat tak kita belajar pada minggu lepas yang Nabi Yusuf ni dijual dengan harga yang sangat murah, hanya beberapa dirham. Kemudian dibeli oleh pembesar Mesir. Pembesar Mesir ni gelaran dia Al-Aziz. Nanti kita akan jumpa gelarannya adalah Al-Aziz. Yang mana pembesar Mesir ni, maksudnya orang kuat yang mempunyai jawatan besar di negeri Mesir ni, dia ni, kalau kita tengok ayat yang Allah cerita pada kita, kenapa dia kata muliakanlah dia dengan menyediakan maswah, tempat tinggal yang baik untuk dia ni. Kenapa dia cakap macam tu? Kalau kita perhalusi perkataan dia, kenapa dia cakap? Kan kalau biasanya hamba ni kan, kadang-kadang kan dia buat dalam kaedah yang macam cukup dan je lah, kan? Tapi kenapa pembesar Mesir ni dia guna perkataan akrimi maswahu? Dia cakap kat isteri dia, kata muliakanlah dia dengan bagi dia tempat tinggal yang selesa, yang istimewa untuk dia. Maswah tu maksudnya tempat tinggal yang baik. Kenapa? Maknanya pembesar Mesir ni sebenarnya dia kalau kita baca ayat ni kan, kita akan dapat jawapan kenapa dia nak muliakan Yusuf ni, sedangkan dia tak tahu asal usul dia dari mana, sedangkan dia hamba. Pembesar Mesir ni kita akan kuatkan dengan hadis. Sebenarnya pembesar Mesir ni dia seorang yang cerdik. Dia nampak daripada air muka Nabi Yusuf ni, dia nampak Yusuf ni macam orang yang baik, macam dia macam insting dia tu, dia rasa macam dia ni yang dia beli ni bagus ni. Kalau nak tahu lagi, kita akan jumpa lepas ni dia kata apa. Nampak tak perkataan? Dia kata apa? Dia kata asa ayyan fa'ana au natakhidahu walada. Daripada ayat asa ayyan fa'ana au natakhidahu walada, kita akan tengok yang insting pembesar Mesir ni, dia seperti rasa, dia tengok Yusuf yang dia beli tu, dia rasa dia ni macam, kalau tengok ayat dia kata apa? Semoga, dia kata, dia ni berguna kepada kita, atau kita jadikan dia sebagai anak. Anak apa? Anak angkat. Maksudnya, pembesar Mesir ni dia macam ada rasa macam, dia ni macam bawa kebaikan ni. Dia rasa Yusuf ni macam, dia ni adalah orang yang firasat dia tu, insting ni tu dia rasa macam, dia ni orang bagus ni. Okey. Kalau kita nak kuatkan lagi cerita, nanti waktu kita cerita dekat penjara, kita akan tengok macam mana rakan banduan Nabi Allah Yusuf, dia akan cakap, engkau ni kan, kalau tengok engkau ni macam orang baik lah. Jadi kita akan tengok daripada cerita ni, kita nampak kan bahawa pembesar Mesir ni, dia dapat macam firasat, dia kata dia ni macam bagi faedah kepada kita. Sebab tu dia minta isteri dia, muliakanlah dia ni, bagi tempat tinggal yang bagus kepada dia. Okay, kemudian dia kata lagi, kemudian habis cerita dialog pembesar Mesir tadi kepada isteri dia, Allah cerita pula kepada kita tentang apa sebenarnya yang telah Allah buat. Kenapa Allah Ta'ala telah takdirkan Nabi Yusuf dia berada di dalam istana, kita panggil rumah-rumah orang kenamaan ni, pembesar Mesir tadi. Kenapa? Allah kata, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadith wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Okey. Kalau kita baca ayat 21 ni lagi,
Kan Allah kata, ini ada antara part yang penting juga kita kena ambil perhatian. Allah kata, macam itulah caranya kami, kata Allah, macam itulah caranya kalau kami nak bagi seseorang itu dia akan dapat kekuasaan. Kalau dia nak, Allah Ta'ala nak berikan dia sesuatu kedudukan, kata Allah, macam itulah kami buat dia. Maksudnya Allah Ta'ala cerita pada kita, Allah bagi tahu pada kita, Allah cerita pada kita bahawa Allah Ta'ala sebenarnya Allah Ta'ala nak jadikan Yusuf ini orang yang ada kedudukan, orang yang akan dapat nanti pangkat dia. Kan? Jadi caranya Allah Ta'ala telah menyusun dengan takdir Allah itu, dia dibeli oleh orang yang ada jawatan di bumi Mesir itu. Kita kena faham ayat ini, penting sangat. Supaya kita tidak tertinggal tentang Allah itu. Kita jangan nampak cerita ni saja tanpa kita melihat kepada pengarah dia. Kalau kita tengok filem, kadang-kadang orang tak kenal pengarah dia siapa tau. Cerita belakang tabir kan. Tapi kalau dalam cerita ini, yang mengaturkan itu adalah Allah. Maka ayat ni penting sangat supaya kita tidak tertinggal dalam setiap plot cerita, dalam setiap adegan ini, semuanya itu adanya perancangan Allah. Kena ingat dekat situ. Jadi Allah kata, demikianlah caranya kami menetapkan kedudukannya di bumi. Di bumi mana? Di bumi Mesir. Maksud dia, cara Allah Ta'ala nak bagi Nabi Yusuf ni dia dapat kedudukan, dia berada di rumah pembesar Mesir. Kena faham dekat situ. Kenapa Allah buat macam tu? Kenapa Allah buat macam tu? Yang ini kita jangan lupa. Kita jangan lupa kisah yang Nabi Yusuf bermimpi dulu. Ingat tak mula-mula dulu kita cerita yang ayat yang awal-awal dulu yang Nabi Yusuf pernah bermimpi 11 bintang sujud dekat dia, lepas tu 1 matahari sujud dekat dia, 1 bulan sujud dekat dia. Allah Ta'ala kalau nak beri kenyataan mimpi itu benar berlaku, maka Allah Ta'ala akan jalankan. Allah Ta'ala akan buat semua faktor-faktor, penyebab-penyebab untuk menjadikan mimpi itu benar. Maka Allah Ta'ala telah tetapkan di dalam takdir Allah, dia berada dalam istana tersebut. So apabila dia berada di kalangan orang yang berada dalam keadaan orang yang bangsawan kan, dia ada cukup semua kemudahan dan sebagainya kan. Kita fahamlah kan. Apabila berada di rumah orang-orang yang bangsawan ni, tentulah makanannya cukup, kemudahan dia cukup dan sebagainya. Maka apabila dia berada dekat dalam rumah itu, membesarlah dia sampai dia jadi dewasa tu, rupa-rupanya dalam tempoh itu Allah kata, kami letakkan dia di situ, kata Allah, untuk kami ajar kepada dia sebahagian daripada ilmu tafsir mimpi. Kemudian hujung sekali Allah kata apa? Allah Maha berkuasa melakukan segala perkara yang telah Allah tetapkan. Ni ayat ni pun penting sangat. Allah Ta'ala kata Allah Maha berkuasa melakukan segala perkara yang telah Allah tetapkan. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang kekuasaan yang ada pada Allah tu. Okay. Jadi ayat ni Allah bagi tahu, kalau kita tengokkan cerita kan, kalau kita faham ayat yang hujung ni Allah Maha berkuasa menetapkan segala perkara tu, kalau kita ambil cerita dulu kan, ada orang buat konspirasi ada orang buat konspirasi untuk jatuhkan Yusuf, nak buang Yusuf kan. Ada orang ingat Yusuf ni dah macam hilang dah, orang tak sebut dah nama dia, entah mana dia pergi, biarkanlah. Tetapi perancangan Allah itu berbeza. Jadi Allah kata aku berkuasa membuat segala perkara yang telah Allah tetapkan. Sebenarnya apa yang Allah telah tetapkan? Ingat, perkara yang telah Allah tetapkan pada permulaannya adalah yang kisah mimpi tadi tu. Sebab tu mimpi benar tuan-tuan. Sebab tu kalau kita mimpi yang benar, kan Allah Ta'ala akan jadikan mimpi yang benar tu. Jadi Allah Ta'ala telah tetapkan pada mimpi yang benar tadi, dia akan mendapat kedudukan dia. Okey, selesai pada ayat ni, insya-Allah kita jelas dan faham. Cuma untuk pengisian ni tuan-tuan ni, siapa yang pernah mengikuti banyak kisah-kisah surah Yusuf, banyaklah tuan dengar mana-mana kelas pengajian, yang kita ni sebenarnya dalam slot pengisian kita hari Rabu pagi, kita tidak mahu mengulas secara panjang lebar lah. Kita cuma ingin mengambil
pentingnya pada mengambil teladan dia. Kita tak ulang satu kalimah, baik satu kalimah. Baik, tuan-tuan perempuan, kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Pada ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala cerita pada kita, walamma balagha ashuddahu wa atainahu hukman wa ilma. Ketika mana Nabi Yusuf balagha. Balagha ni kita katakan baligh kan. Baligh bukanlah kita cerita pasal baligh tu. Tapi Allah kata ketika mana Yusuf dia telah menjelang, dia dah meningkat dewasa dah. Dia menjadi seorang yang sudah menjadi seorang yang bermuda dewasa. Allah beri apa kepada dia? Sampai pada umur dia dewasa, Allah kata kami berikan kepadanya hukmah, iaitu hikmah. Kalau ikut Ibnu Katsir mengatakan hukmah, hikmah kat situ adalah Allah memberikan dia pangkat kenabian. Lepas tu Allah memberikan kepada Nabi Yusuf ni adalah ilmu. Tuan-tuan ya, jangan kita terlupa tentang yang apa yang berlaku kepada Yusuf ini adanya Allah. Kita kena ingat itu. Yang supaya dalam diri kita ni jangan kita lupa tentang Allah itu. Sebab tu kita kena tekan perkataan wa'atainahu, kami telah beri. Kami telah beri itu adalah Allah. Kita kadang-kadang ada orang dia nampak takjub pada cerita seseorang, tapi dia terlupa yang dia takjub tu sebenarnya siapa yang menyebabkan orang tu mendapat keistimewaan. Jawapannya adalah Allah. Kan kalau kita tengok dahsyat betul ujian ni kan. Kita jangan hanya melihat kesiannya kepada orang menerima ujian, tapi kita kena melihat siapa yang beri ujian. Kita kena jangan lupa Allah tu. Sebab dalam setiap penceritaan ini kita jangan lupa tentang Allah. Jadi dalam setiap adegan, babak dan adegan ini kita kena bawa tentang Allah Subhanahu wa taala, itu penting. Kemudian Allah kata wa kadzalika najzil muhsinin. Allah kata macam mana kenapa Nabi Yusuf ni Allah beri dia hikmah, kenapa dia dapat ilmu, dia dapat kedudukan, kata Allah, macam itulah kami membalas orang yang berusaha melakukan kebaikan. Al-muhsin ini orang melakukan kebaikan. Okey. Kalau kita faham ayat ni, sebenarnya Nabi Yusuf ni ketika dia berada di rumah Al-Aziz, pembesar Mesir tu, Nabi Yusuf ni seorang yang melakukan ketaatan. Dia membesar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Membesar dia melakukan ketaatan. Maka Allah kata kalau orang yang taat macam ni, Allah dah suka dia, dah buat Allah jadi suka, maka kata Allah, kami balaslah kebaikan kepada dia. Kebaikan kepada dia Allah balas dengan apa? Allah beri dia pangkat kenabian, dia dapat hikmah, hukmah, Allah beri dia ilmu. Okey, habislah pada ayat yang ke-22. Maknanya kita dah selesai adegan yang pertama. Okey, adegan pertama ni apa pengajaran ayat dia? Okey, pengajaran ayatnya nombor 1. Okey, pengajaran yang pertama daripada ayat 21-22 adegan pertama. Okey. Yang pertama, kita dapat belajar dekat sini teladan kita yang kita boleh ambil contoh. Kalau kita nampak tadi cerita Nabi Yusuf masuk ke dalam istana, membesar di dalam istana, di rumah-rumah orang-orang kenamaan ni, itu sebenarnya adalah nikmat dari Allah. Adalah satu nikmat dari Allah. Kan? Kalau tadi Allah bagi ujian, ni Allah satu nikmat pada Allah. Sebab tu saya sebut tadi tu. Sebab tu tuan-tuan kena ingat yang penting sangat. Kita jangan mengagungkan manusia sampai kita terlupa di sebalik manusia tu siapa. Ada siapa. Kena ingat di situ. Jadi kita belajar dekat sini, Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada kita tentang nikmat yang telah Allah beri kepada Nabi Allah Yusuf dengan Allah menentukan bahawa Yusuf berada di rumah pembesar Mesir Al-Aziz. Okay. Pengajaran ini, kalau tuan-tuan lihat ada nombor F20 tu, itu adalah faedah yang ke-20. Kenapa ada faedah nombor 20? Maksudnya begini, kalau tuan-tuan tengok dekat poster mula-mula tadi tu, pengisian kita ini sebenarnya adalah berpandukan kepada buku 100 faedah surah Yusuf. Maknanya sampai kepada ayat ini, kita dah masuk kepada faedah nombor 20. Mengikut buku 100 faedah. Sebab tu saya letakkan dengan warna kuning macam warna oren sikit tu. Kuning yang pekat ni. Kemudian yang bawah ni, pengajaran yang kedua ni, ayat ini tidak ada dalam buku 100 faedah. Ini maklumat tambahan. Okey. Kalau kita dapat maklumat tambahan, setengah para ulama mereka mengatakan bahawa
Al-Aziz Mesir ni, dia merupakan salah seorang yang dia mempunyai firasat yang tepat. Ingat tak tadi kita kata pada permulaan, kenapa Aziz ni Aziz Mesir? Aziz ni dia bukan nama tuan-tuan ya. Dia memang gelaran. Siapa yang jadi orang kehormat di Mesir tu, orang kuat Mesir, dia pergi panggil, dia beri pangkat sebagai macam Al-Aziz macam tu, Al-Aziz. Jadi Al-Aziz Mesir ni, dia ni kan ingat tak kita sebut seperti tadi kan, yang kita telah ulas pada ayat nombor 21 tadi, kenapa dia cakap dekat isteri dia, jaga dia baik-baik ya, bagi dia tempat tinggal ya, moga-moga dia ni beri manfaat kepada kita, dia datang kebaikan kepada kita. Apa yang Aziz Mesir tu cakap, sebenarnya dia termasuk salah seorang yang firasat dia tepat. Dia sebenarnya ada tiga manusia yang disebut di dalam hadis oleh sahabat. Ada 3 manusia yang mereka punya firasat dia tepat. Kita panggil apa? Orang Melayu tak tahu lah bahasa Inggeris, kata insting. Saya tak tahu nak sebut istilah apa, tapi firasat lah. Okey. Kita tengok dalam hadis riwayat Al-Hakim, nombor hadis 3363 dalam riwayat Al-Hakim, kita tengok di hadis tu tak ada pula di depan tuan-tuan perempuan, saya tak buat dalam nota, tapi saya sebutkan dia punya riwayat hadis dia. Begini. Hadis dia, saya tunjukkan hadis dia. Tuan-tuan kena buat catatan, kena buat sedikit catatan. Dia begini. Ada dalam hadis riwayat Al-Hakim daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni dia kata ada 3 manusia yang firasat mereka ini tepat. Yang pertama adalah Aziz Mesir. Aziz Mesir ni yang dalam watak cerita ni lah. Apa firasat tepat dia? Tepat dia membeli Yusuf tadi tu. Lepas tu tepat dia tu yang dia suruh muliakan Yusuf ni, rupa-rupanya Yusuf ni sendiri nanti akan memajukan negara Mesir. Maksudnya dia tengok Yusuf ni macam budak bagus ni. Dia ni banyak manfaat ni, nanti bagi faedah ni. Maka apa yang firasat dia tu benar-benar terjadi. Tepatlah pilihan dia. Aziz Mesir lah salah seorang dia. Siapa lagi yang lain? Okey, yang kedua adalah kisah seorang perempuan yang dia cadangkan kepada bapa dia supaya ambil Musa jadi salah seorang staf kepada bapaknya. Ataupun tuan-tuan masih ingat tak kisah Musa? Yang Nabi Musa ni kan dia pernah melarikan diri ke Madian. Kan, lepas tu waktu dia melarikan ke Madian, dia nampak ada 2 orang perempuan. Perempuan tu dia sedang menunggu turn, giliran untuk memberi minum binatang ternakan mereka. Tapi 2 perempuan ni dia tak boleh nak berebut-rebut sebab masa tu ada lelaki ramai-ramai tengah beri makanan, beri minuman kepada unta-unta mereka. Jadi Nabi Musa ni dikesian tengok perempuan ni. Maka dia pun tolonglah 2 perempuan ni. Apabila dia tolong 2 perempuan ni pun dapatlah baliklah ke rumah. Bila balik ke rumah, dia cerita dekat bapak dia yang tua. Ada dalam Quran. Jadi bapak dia tanya, macam awal pula balik. Korang macam mana ni? Maka 2 perempuan tu ceritalah, tadi kami ni ada seorang lelaki bantu. Itu yang salah seorang daripada 2 anak kepada lelaki itu, ada mengatakan lelaki itu Nabi Syuaib, wallahu ta'ala a'lam. Maka salah seorang daripada perempuan 2 adik-beradik tadi, dia cadang kat bapak dia, ayah, apa kata? Ayah ambil je lah lelaki yang tolong kami tadi tu, jadikan dia sebagai staf kami. Maksudnya, apa yang perempuan tu, firasat perempuan tadi tu, betul. Memang Nabi Musa tu adalah menjadi seorang staf yang sangat baik, menjadi seorang pekerja yang baik kepada bapaknya, dan akhirnya menjadi pula menantu kepada lelaki tersebut. Itu kita cerita dalam balik. Tapi itu firasat perempuan tadi. Dan yang ketiga, firasat yang tepat adalah firasat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana Abu Bakar Siddiq ni, dialah yang mencadangkan. Dia nampak Umar ni adalah orang yang layak menjadi khalifah yang kedua. Itu adalah firasat yang benar lah. Bagaimana kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu teladan tambahan lah. Kita terus pergi kepada teladan yang berikutnya.
Okey, teladan yang berikutnya, pelajaran yang kita boleh ambil, ingat tak ayat nombor 20, kita baca 21 tadi, pergi yang ke 22 kan, kita belajar apa dia? Kita belajar dekat sini apa ayat nombor 21 tadi, ingat? Ingat sampai bila-bila. Kalau Allah telah aturkan sesuatu kejadian, peristiwa, tak ada siapa boleh kalahkan Allah di atas segala yang Allah tetapkan. Tak boleh. Kita tak boleh lagi untuk kata, kenapa dia jadi? Kenapa dia berlaku? Kan kenapa dia perlu jadi? Kita tak boleh langsung mempersoalkan dah. Bagi kita, itu sudah ketentuan Allah. Itu semua sudah susunan dari Allah. Maka kalau Allah telah tetapkan, tidak ada siapa boleh mengelaknya, tidak siapa boleh menghalang Allah. Kemudian, pengajaran berikutnya, pengajaran yang ke-21, faedah yang ke-21 daripada buku Satu Faedah, kita belajar adalah apabila seseorang dia membesar di dalam ketaatan kepada Allah, maksudnya orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah, dia nak dekat dengan Allah ni, kalau kita nak jadi macam Nabi Yusuf, boleh. Tapi tak dapatlah pangkat Nabi tu. Memang dah tak ada dah pangkat Nabi. Tetapi kita boleh dapat kemuliaan, kita boleh dapat perkara-perkara yang menakjubkan kalau kita taat pada Allah. Kita taat pada Allah, taat pada Allah, taat pada Allah, taat pada Allah, maka Allah memberikan banyak kebaikan. Jadi, seseorang apabila dia membesar dalam taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu, Allah memberikan kepadanya hikmah. Seperti mana Nabi Yusuf, dia dapat pangkat kenabian, dia dapat Allah berikan dia banyak ilmu pengetahuan. Termasuklah Allah mengajar kepadanya sebahagian ilmu taksir mimpi. Kenapa dia boleh dapat sebegitu? Di antara sebabnya, dia di kalangan orang yang muhsinin. Orang yang melakukan kebaikan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, selesai tentang faedah yang ke-21. Kita terus kepada adigan yang kedua. Terus kepada adigan yang kedua. Adigan kedua ni adalah adigan yang bermula daripada ayat nombor 23. Adigan kedua ini, kita masuk kepada fasa. Ingat tak tadi, Nabi Yusuf telah menjelang dewasa. Dia telah membesar menjadi dewasa. Maka Allah cerita pada kita. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. Okay. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya. Perempuan tu siapa? Kebanyakan daripada kita sedia maklum, namanya adalah Zulaikha, kan? Sampai ditulis dalam kad jemputan pun nama Zulaikha. Okey, nama Zulaikha tidak disebut oleh Allah dalam Quran dan juga hadis Nabi. Tidak ada. Dia adalah riwayat Israeliat. Tapi salah ke nak guna nama tu? Kita nak kata dia tak salah sebab dia tetap watak seorang perempuan. Buburlah nama dia siapa pun tak apa. Yang paling penting, dia adalah isteri kepada pembesar Mesir yang beli Yusuf tu. Itu paling penting. Watak tu paling penting. Nama jangan dicari. Letaklah nama siapa pun. Tapi watak isteri kepada pembesar Mesir itu yang penting. Okey, jadi perempuan tu, sebab tu dalam nota ni kita tak letak namanya Zulaikha. Okey, supaya apabila kita disiplin, kita belajar kisah-kisah benar, kita cuba disiplin kita tidak, kita macam kalau Allah tak cerita, kita tak susah payah nak cari nama-namanya. Tapi kalau nak jadikan contoh, tak apalah untuk memahamkan cerita. Okey, perempuan tu yang Yusuf duduk di rumah dia, perempuan yang telah sediakan dia tempat tinggal, yang membesarkan dia, yang berikan dia kemuliaan, kehormatan tadi tu, dia buat apa? Kalau kita baca perkataan warawadatuhu ni adalah perasaan yang macam dia sering selalu memujuk Yusuf menyukai dirinya. Okey, ayat 23 ni kita kena tulis. Ayat 23 ni maksudnya adalah ayat yang menunjukkan, maksudnya adalah tahap yang paling akhir sekali. Maksudnya ayat 23 ni menunjukkan bahawa perempuan ni sebenarnya Allah tak cerita dalam ayat lain yang perempuan tu sebenarnya pernah buat trik 1, trik 2, trik 3 nak goda Yusuf, tak ada. Tapi kita boleh tahu yang selama ni perempuan isteri kepada Al-Aziz tu berapa kali cuba goda Yusuf tu, sebenarnya kita boleh tahu
pada perkataan warawadatuhu. Perkataan warawadatuhu ni maksudnya perbuatan yang mengulang-ulang, perbuatan yang sering mengulang-ulang-ulang. Dekat situ. Sebab tu cuma kita tak jumpalah ayat yang Allah cerita dia pernah menggoda cara satu, cara dua, bila tu Allah tak cerita. Tapi ayat 23 ni adalah godaan yang memang tahap akhir dah. Maksudnya ini tahap dah paling climax sekali dah. Maksudnya dah memang dia dah perempuan tu dah dia dah tak ada jalan dah, dia tak boleh buat apa-apa dah, maka dia buat apa? Kita jumpa tak perkataan waghallaqatil abwab. Waghallaqatil abwab, abwab ni adalah plural bagi pintu. Maksudnya pintu-pintu. Maka perempuan ni dah tahap dah dia dah memang dah tak boleh tahan dah perasaan dia, maka dia kunci semua pintu. Dia tutup semua pintu-pintu. Semua pintu-pintu lah. Dia tutup semua pintu-pintu ni, maka dia dengan Yusuf lah berada di dalam itu. Maka dia pun bersungguh-sungguhlah untuk menggoda Yusuf dengan dia tutup semua pintu tadi. Lepas tu dia berkata, waqalat haytala. Dia kata, marilah, jomlah, marilah ke sini, dia kata. Lepas tu Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam, apa yang dia buat? Apa action yang dia buat kepada Allah? Tidak ada jalan lain. Ingat ya, pintu telah tertutup. Perempuan tu telah tutup semua pintu. Maknanya perempuan ni tahu. Dia telah buat satu aturan. Dia telah susun. Dia cari idea macam mana nak buat. Maka paling last sekali, ayat 23 dia cerita, dia telah tutup semua pintu-pintu. Kan? Maknanya hanya tinggal berdua sajalah dia dengan Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tahu. Dia sekarang, macam mana dia nak buat? Maka seorang Rasul, dan kita kena belajar macam Nabi Yusuf, apabila berada pada situasi macam tu, maka yang hanya boleh menolong adalah Allah. Yang hanya boleh menolong kita apabila kita berhadapan dengan perbuatan maksiat macam tu, kan, yang boleh tolong kita adalah Allah. Maka apa Nabi Yusuf buat? Dia telah beristiazah kepada Allah. Dia telah minta Allah Ta'ala lindung dia. Ayat inilah yang telah saya sebut dalam kelas hari Khamis yang lepas. Maksudnya kalau besok tuan-tuan belajar surah Al-Falaq. Okey, surah Al-Falaq kita telah ulas perkataan a'udzu. Kenapa a'udzu? A'udzu, aku berlindung. Aku berlindung ni, perkataan aku berlindung sebenarnya telah diamalkan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf guna perkataan apa? Dia kata qala ma'adzallah. Ma'adzallah tu sama macam a'udzu. Dia berlindung kepada Allah sebab dia tahu dia tidak ada yang boleh tolong dia sekarang ni, adalah Allah saja. Jadi dia mintalah kepada Allah, perlindungan kepada Allah. Dia kata qala ma'azallah. Dia kata aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswai. Dia kata dia minta lindung kepada Allah daripada perempuan yang sedang berusaha bersungguh-sungguh nak menggoda dia ni. Lepas tu Nabi Yusuf ni dia kata apa? Dia kata sesungguhnya Rabbku telah memberikan aku tempat tinggal yang baik kepadaku. Nabi Yusuf ni dia terkenang, dia teringat tentang Allah Ta'ala yang telah beri dia nikmat duduk, dia membesar di rumah Al-Aziz tadi. Maka Nabi Yusuf ni dia terkenang nikmat yang Allah beri kepada dia, kan. Maka dia tidak mahu menjadi orang yang tidak kenang nikmat Allah. Dalam bahasa kita mudah, dia sebenarnya daripada lafaz ni sebenarnya dia menjadi orang yang bersyukur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan aku selama ni tempat perlindungan, Engkau telah letakkan aku tempat kenikmatan, duduk di rumah, telah berikan aku tempat tinggal yang selesa. Lepas tu dia kata apa? Dia kata innahu la yuflihu zalimun. Dia kata sesungguhnya orang yang zalim tidak akan berjaya. Dia kata apa? Orang yang zalim tak akan berjaya. Okey, maksudnya dia pada cerita ni tuan-tuan kena ambil beberapa perkara. Pertama, Nabi Yusuf dia tidak ada jalan lain, dia tahu yang boleh lindung dia adalah Allah. Lepas tu dia kata qala ma'azallah. Dia kata ya Allah, aku berlindunglah kepada Engkau ya Allah. Yang kedua, Nabi Yusuf kenapa dia kuat? Kenapa dia tabah? Dia macam Nabi Yusuf ni kenapa dia tidak sanggup menunaikan godaan perempuan tadi tu? Kerana juga dia terkenangkan, dia mengenangkan segala nikmat yang Allah beri kepada dia. Antaranya Allah Ta'ala telah selamatkan dia membesar pula bertahun-tahun duduk di rumah kenamaan pembesar Mesir.
Lepas tu dia cakap kalau aku ikutlah perempuan itu, dia kata, kalau aku tak jadi orang yang bersyukur tu, dia kata, kalau aku tak kenal lah nikmat Allah, Allah dapat baik kepada aku, tiba-tiba aku tak berterima kasih kepada Allah, dia kata aku akan menjadi orang yang zalim. Apabila aku menjadi orang yang zalim, aku tidak akan mendapat kejayaan, dia kata. Ini antara part-part yang penting juga, ayat-ayat yang sangat penting yang kita boleh belajar daripada kisah Nabi Yusuf. Bukan sekadar kisah dia orang duk cerita dia handsome, betul lah, itu betul. Tapi sudut utamanya bukan pada wajahnya, tetapi sudut utamanya pada maruah diri dia tu. Kita kena belajar apabila melihat satu cerita, jangan melihat sudut yang tidak penting sampai meninggal ke perkara lebih penting. Sebab cerita ni dia membentuk akidah kita. Dia membentuk cara kita untuk dekat dengan Allah. Okay. Kemudian kita baca lagi. Ayat berikutnya, Allah Ta'ala cerita tentang tahap yang memang sangat kritikal Nabi Yusuf ni. Allah kata, وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ. Tuan-tuan kena bulat ke perkataan وَلَقَدْ. La dengan qad tu adalah dua penegasan. Yang Allah kata, dan sesungguhnya benar-benar perempuan tu sangat, dia memang nak sangat dekat Yusuf tu. Dia nak sangat. Dia memang sungguh-sungguh. Kalau kita nak tahu perkataan sungguh-sungguh tu, dia dekat la dengan qad tu. Ada dua penegasan. Lepas tu apa jadi pada Yusuf? Wahamma biha, dan Yusuf pula kan, dia sebenarnya begini, saya nak terangkan ayat ni. Dia sebenarnya wahamma ni, wahamma, ingat hamma dia bukan lintasan niat tau. Perkataan hamma tu dia bukan sekadar lintasan niat, tapi hamma ni niat yang sudah ada keazaman, yang sudah ada ikhtiar. Hamma ni dia bukan sekadar lintasan niat. Hamma ni dia bukan sekadar jika berniat, tak. Hamma ni lebih tinggi pada niat. Maksudnya dia dah ada niat, tapi dia ada keazaman, kesungguhan. Tu dia panggil hamma. Okey. Kalau kita baca pada ayat ni, kita nampak macam ada dua hamma. Hamma satu, hamma daripada pihak perempuan yang menggoda. Lepas tu hamma yang kedua daripada pihak Yusuf. Betul tak? Kita nampak dua hamma. Maksudnya kalau kita baca terjemahan macam ni, kita akan nampak seolah-olah Yusuf pun ada keinginan macam tu kepada perempuan tu. Kalau kita baca terjemahan, dia memang macam tu. Tapi kalau kita belajar lagi, baca lagi, jumpa tak perkataan huruf waw kat situ. Waw, wahamma, wahamma. Jumpa tak kata dua hamma, satu hammat, satu lagi wahamma. Kalau kita jumpa dua hamma tu menunjukkan bahawa dua-dua pihak dia ada hamma. Hamma ni maksudnya keinginan, kesungguhan. Seorang yang menggoda, seorang yang macam dia pun ada kesungguhan untuk memenuhi godaan itu. Kalau kita faham begitu, sebenarnya agak sedikit ada kesilapan lah. Sebenarnya bukan begitu. Huruf waw yang dekat wahamma biha tu, waw kat situ bukan waw ataf. Dia bukan waw yang menunjukkan bahawa menyambung cerita. Dia bukan waw tu menunjuk bahawa okey, perempuan tu ada keinginan yang sungguh-sungguh dan Yusuf pun ada keinginan. Perkataan dan tu sebenarnya bukan dan yang menunjukkan kedua pihak. Sebenarnya waw yang dekat kisah hamma kedua kisah Yusuf ni, sebenarnya dia dah masuk ayat lain. Walaupun dia duduk ayat 24, tapi dia dah masuk permulaan cerita lain sebenarnya yang Allah nak cerita. Kita kena faham kat situ. Dia panggil waw al-istinaf. Saya terpaksa terangkan supaya tuan-tuan nanti tidak menggambarkan bahawa tentang Yusuf pun dia ada juga ya rupa-rupanya keinginan. Dia memang manusia normal, betul. Manusia yang normal, betul. Siapa yang manusia yang normal? Tetapi kita nak menunjukkan macam mana Allah Ta'ala nak jaga seorang Rasul ni, sebab tu perkataan wahamma tu, dia dah masuk sebenarnya, dia bukan wahamma tu dan yang macam nak menyambung perasaan yang ada pada Yusuf tu. Dia dah masuk cerita, dia macam dah memulakan ayat yang barulah sebenarnya. Jadi Allah cerita, dan Yusuf pula, kan, kalau kita baca itu, dan Yusuf pula mungkin timbul keinginan kepada perempuan itu. Banyak terjemah macam ni. Tapi sebenarnya kata Syekh Salah dalam Al-Qasas Al-Quran ni, beliau kata sebenarnya Nabi Yusuf ni
memang Allah Ta'ala telah lindung dia daripada mempunyai perasaan macam tu sebenarnya. Kita faham tak? Dia bukan macam ada juga perasaan. Sebenarnya ayat yang tepat dia adalah Yusuf ni dia memang Allah Ta'ala memang telah lindung dia daripada dia mempunyai perasaan yang sama. Tapi sebab kita jumpa perkataan dan dekat situ, kita nampak macam, oh, dia pun ada. Tapi sebenarnya, wahama tu dia dah masuk kepada, dia soalannya macam ni. Dia macam, walaqad hamad bi tu dia macam, dan sesungguhnya benar-benar perempuan itu sangat berkeinginan kepadanya tu dia macam full stop. Noktah. Okay, full stop. Full stop. Lepas tu, wahama tu dan Yusuf tu sebenarnya dia bukan sambung kepada perasaan tadi tu. Dia macam, dia dah masuk kepada ayat yang baru. Saya harap tu dah jelas lah. Tentang, tahu tak penggunaan perkataan full stop? Perkataan noktah tu. Maksudnya dia macam noktah. Lepas tu wahama biar tu sebenarnya, sebab tu kalau kita baca terjemahan, kita pun nampak jelas macam, oh Yusuf pun ada kesungguhan, keinginan. Tapi kalau kita belajar dengan lebih terperinci, wahama dekat situ tu maknanya Yusuf ni sebenarnya memang Allah telah lindung dia daripada mempunyai perasaan yang seperti perempuan tu. Itu sebenarnya terjemahan yang tepat. Kenapa? Kenapa sampai Allah Ta'ala menutup keinginan, kesungguhan seperti perempuan itu? Kenapa? Kerana Allah kata, laula arra'a burhana rabbi. Kenapa? Kerana jika dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Jumpa tak perkataan burhan? Burhan dalam ayat tu, kita tulislah dekat mana-mana, burhan dekat situ sebenarnya tanda Tuhannya tu, maksudnya adalah dia melihat tanda kat situ, tertulislah mudahnya tanda kat situ adalah iman. Burhan dekat situ adalah iman. Maksudnya ayat ni sebenarnya Allah nak kata pada kita, Allah nak sebut pada kita, sebenarnya Yusuf ni, dia telah melihat burhana Rabbi. Burhana Rabbi itu tanda dari Tuhannya tu, maksudnya Nabi Yusuf ni dalam otak dia, dalam minda dan jiwa dia sebenarnya dia teringat Allah. Dia dalam jiwa dia sebenarnya, dalam jiwa dan perasaan dia, dalam hati dia, dalam jiwa dia, dalam otak dia sebenarnya, dia ada iman yang kuat sebenarnya. Dia tahu Allah melihat dia. Dia macam ni, tentang iman pada Allah. Kita belajarkan Allah melihat, Allah mendengar, Allah nampak benda terperinci walaupun pintu-pintu ditutup, betul tak? Tak ada siapa pun antara dia dengan perempuan tersebut, betul tak? Dia ada pilihan untuk pilih. Tetapi Nabi Yusuf ni dia telah nampak tanda-tanda dari Tuhannya. Dia nampak apa tanda tu? Tanda tu maksudnya dia nampak seolah-olah dia nampak tanda tu perasaan iman dia tadi, kepercayaan dia yang kuat. Dia tahu Allah Ta'ala sedang tengok aku ni. Allah Ta'ala tahu aku sedang buat apa. Allah Ta'ala tahu aku sedang fikir apa. Dia ada perasaan ihsan tu. Dia ada perasaan iman, dia percaya. Kat situ. Itulah maksud dia. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak ada perasaan berbolak-balik keinginan seperti perempuan tadi tu. Sebab tu kita kena kata bahawa Yusuf ni pun dia tidak ada perasaan seperti perempuan itu. Itu lebih tepat dalam menterjemahkan ayat ini. Kenapa? Kerana dalam jiwa dekat dia ni, dia selalu ada perasaan apa? Ingat pada Allah. Dia tahu macam kita kan. Macam kita nak buat jahat kan. Nak ngatur orang, nak apa kan. Kita bisik-bisik kan. Tapi kalau kita ada iman yang kuat, kita tahu tanda dari Allah. Allah Ta'ala tahu. Kita bisik-bisik ni, kita buat apa-apa ni, Allah Ta'ala tahu. Kita kata pada orang macam ni, Allah Ta'ala tahu. Jadi apabila ada macam tu, Nabi Yusuf tu sebenarnya dia bukan dah buat. Dia bukan dah ada keinginan tu. Tapi dia tak ada pun. Disebabkan apa? Dia telah melihat tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya lebih tafsiran yang lebih tepat pada perkataan wahamma biha tu. Okey, kemudian Allah Ta'ala memberitahu, disebabkan dia lihat tanda dari Allah tu, seolahnya dia berfikir Allah melihat dia, Allah tahu apa yang dia buat semua tu, maka Allah buat apa? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Okey, oleh sebab itulah Allah kata justru itu, demikian itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami jauhkanlah dia daripada apa? Perkara-perkara perkara-perkara yang buruk dan perkara-perkara yang fahsya. Perkara yang fahsya. Okey, perkataan fahsya ni kalau
tuan-tuan cari dalam Quran perkataan fahsya, fahisyah, okey, perbuatan zina Allah panggil dia fahsya, Allah panggil dia fahisyah. Kalau jumpa perkataan orang yang buat perbuatan liwat pun dia panggil fahsya juga. Jadi kita kena ingat macam ni, kita kena ingat bahawa kita kena ambil teladan dekat sini. Macam mana Allah Ta'ala jauhkan Yusuf daripada perbuatan memenuhi hawa nafsu perempuan tadi. Perempuan tu dah sungguh-sungguh dah. Kan? Macam mana? Kita faham kenapa? Kerana dia telah melihat tanda dari Allah. Melihat tanda dari Allah tu maksudnya disebabkan kuatnya iman dia. Nabi Yusuf dia tak nampak Allah. Allah tidak boleh dilihat, betul tak? Tetapi kerana iman yang ada, yang mendasar dalam hatinya, dia boleh merasai bahawa Allah melihat dia, Allah mengetahui apa yang dia buat, ilmu Allah mendalam, kan sebagainya. Menyebab daripada sebab itulah Allah Ta'ala telah jauhkan dia daripada perkara yang fahsyak, daripada perkataan su', daripada perkara yang su' dan juga wal fahsyak. Lepas tu Allah mengatakan, kenapa semua itu berlaku? Allah kata, innahu min ibadinal mukhlasin. Allah kata, kami jadikan dia macam tu, kata Allah, kerana dia termasuk daripada hamba-hamba yang kami pilih, kata Allah. Mukhlasin tu hamba-hamba yang Allah pilih. Allah kalau dia telah pilih seseorang, maka Allah akan jaga dia baik-baik. Cara menjaga dia dengan Allah menjaga iman dia. Allah beri dia segala penjagaan. Jadi kita kena faham tentang ayat nombor 24 ni. InsyaAllah saya rasa semua dah jelas. Tak perlu saya nak ulang dengan panjang lebar. Okay. Kemudian kita pergi kepada ayat 25. Okay. Apabila Nabi Yusuf tadi, dia memang dah Allah Ta'ala berikan dia kekuatan iman tadi, memang Allah jaga dia daripada menuruti perasaan perempuan tadi tu, maka Nabi Yusuf berikhtiar nak cari jalan macam mana dia nak buat, kan? Maka dia pun berlarilah untuk keluar daripada rumah itu. Allah kata wastabaqal baba. Kalau kita baca ayat nombor ini, ayat 24, ayat nombor 25. Okey, kita pergi kepada ayat nombor 25. Betul 25. Okey, kita tengok ayat dia. Allah kata wastabaqal baba. Wastabaqal baba ni maksudnya dua-dua maksudnya perempuan isteri Al-Aziz tadi dengan Yusuf, dua-duanya pergi berkejaran ke pintu. Kejar ke pintu. Maksudnya Nabi Yusuf dululah bergerak ke pintu, lepas tu perempuan tu kejar dia. Dua-dua pergi ke pintu. Wastabaqal bab. Berlumba-lumba ke pintu. Berlumba-lumba ke pintu tu maksudnya Yusuf pergi sebab dia nak keluar. Tapi perempuan tu pergi tak nak bagi Yusuf keluar lah. Lepas tu, apa yang berlaku? Waqaddat qamisahu min dubur. Lalu, perempuan tadi telah menarik baju Yusuf daripada dubur. Dubur ni maksudnya belakang. Maknanya Yusuf tu ke depan, perempuan tu kat belakang Yusuf. Dia tarik sebab Yusuf nak buka pintu nak keluar, perempuan tu tarik di belakang. Tiba-tiba wa alfaya sayyidaha ladal bab. Tiba-tiba pintu yang Yusuf nak keluar tadi, yang perempuan tu sudah berada di belakang Yusuf, sempat tarik baju Yusuf tadi, tiba-tiba muncul tuan rumah tersebut, iaitu suami perempuan itu di muka pintu. Ladal bab tu maksudnya muka pintu. Apa lagi perempuan tadi ni, dia buat apa? Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ay yusjana aw azabun alim. Perempuan tadi pun dia dah dalam keadaan, cuba bayangkan, dalam keadaan kecut perut dia tadi tu, dia tengok suami di depan pintu, kan? Maka dia buat apa? Dia pun cepat-cepat pertahankan diri dia, sedangkan dia salah, dia pertahankan diri dia. Dia kata, dia cakap kat suami dia, cakap, apa nak buat ni pada orang yang cuba buat jahat kepada ahli keluarga kamu ni, kepada isterimu ini. Dia kata, melainkan orang yang macam ni dia patut dipenjarakan je, ataupun kita beri dia dengan seksaan yang sangat pedih. Tapi perempuan ni dia tak minta Yusuf tadi bunuh. Kan? Kalau kita tengok, dia masih ada perasaan kepada Yusuf ni. Tak, kan? Dia tak minta bunuh je lah Yusuf ni. Tak. Tapi kerana dia nak defend diri dia sebab dia bersalah, dah kecut perut tadi, ya Allah, kan? Maka dia cakap pada suami dia, orang yang macam ni, yang cuba mengganggu ahli keluarga kamu buat apa? Dia ni patut dipenjarakan ataupun dia diberikan dengan seksaan-seksaan yang pedih. Okey, selesai dekat situ, kita faham cerita dia. Lepas tu, apakah lagi
yang berlaku, adakah Nabi Yusuf akan membiarkan tidak mempertahankan diri dia? Kan? Dia ada peluang untuk mempertahankan diri dia, dia akan mempertahankan diri dia. Kena ingat, jangan orang duduk kata kita mendiamkan diri. Orang duduk kata ni dekat media sosial, duduk kata-kata, tiba kita mendiamkan diri. Itu teknik yang salah. Kita kena mempertahankan diri kita. Mempertahankan. Orang tuduh kita, maka mempertahankan diri. Maka Nabi Yusuf ni pun dia terangkanlah. Dia pertahankan diri. Dia kata apa? Qala hiya rawadatni an nafsi. Nabi Yusuf pun dia ceritalah sebenarnya apa. Dia kata dia ni lah sebenarnya yang selalu menggoda aku supaya menyerahkan diri aku kepadanya. Rawadat ni, ingat tak kata rawadat tu tadi tu? Rawadat ni maksudnya perbuatan yang bentuk telah berulang-ulang menggodakan aku. Okey, masa Yusuf ni dia pertahankan diri, dia kata sebenarnya isteri engkau ni lah sebenarnya yang selalu duduk menggoda-goda aku. Okey, habis kat cerita kat situ. Kemudian kita tak jumpa ayat yang lelaki tu dia buat apa lagi, cuma Allah terus munculkan cerita lain. Allah kata apa? Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Okey. Lepas Yusuf dah pertahankan diri, maka Allah Taala cerita pada kita, dan seorang daripada ahli keluarga perempuan itu muncul dan tampil memberikan kesaksian dengan berkata. Okey, penting ayat ni kita kena ambil perhatian pada ayat ni kan. Tiba-tiba ada daripada ahli keluarga yang pembesar Mesir tadi. Okey, keluarga juga kepada isteri pembesar, juga kepada isteri lelaki tadi, kata namanya Zulaikha tadilah, daripada ahli keluarga mereka ni muncul seorang. Ada seorang daripada ahli keluarganya yang memberikan saksi. Okey. Memberikan saksi dengan berkata. Okey. Di sini Allah tidak cerita kepada kita yang seorang yang memberikan saksi ni siapa. Di sini macam-macam kita dengar. Ada orang cakap, ada setengah kitab tafsir ataupun ada kita baca macam-macam, ada orang ulas. Oh, lelaki ni sebenarnya adalah seorang budak yang duduk dekat rumah dia tu, dia nampak peristiwa tu. Macam-macam orang ulas. Ada yang kata tak, ada seorang tua tukang kebun lah, macam-macam orang kata duduk dekat istana tu yang nampak, yang tahu cerita tu. Maka nak jawab apa? Kita kata macam ni je. Ayat ni terang-terang menyebutkan orang tu tak nampak. Maksudnya dalam ayat ni sebenarnya kita tidak tahu lelaki itu dia sebenarnya siapa. Dan kalau lelaki tu dia tahu berada di rumah itu, tentulah lelaki tu dia tak cakap seperti perkataan ini. Okay, kita tengok dulu perkataan ni. Lelaki tu dia cakap apa? Dia berikan satu usul. Dia kata apa? Dia kata jika baju Yusuf ni koyak dari depan, maka benarlah tuduhan perempuan tu. Dan Yusuf ni termasuk di kalangan orang berdusta. Lepas tu dia cakap lagi. Dia kata, jika baju Yusuf tu terkoyak dari belakang, maka perempuan itulah yang berdusta dan Yusuf tu adalah orang yang benar. Daripada dua perkataan ni pun kita tahu dah, lelaki ni sebenarnya dia tidak berada pada kejadian tersebut. Kalau dia berada pada kejadian tersebut, buat apa dia sampai berikan satu idea, cuba tengok, baju Yusuf ni koyak kat depan ke, koyak dekat belakang ke, koyak kat depan. Kita faham tak? Daripada ayat ni pun sudah dapat jawapan bahawa lelaki yang beri saksi ni, orang yang beri saksi ni sebenarnya dia tidak berada di tempat kejadian. Kalau dia berada di tempat kejadian, tentulah dia kata, yang salah ni Zulaikha. Yang salah tu isteri kau. Tapi ayat ni menunjukkan terang-terang pada kita bahawa ia tidak ada di rumah tu. Kita kena dapat kat situ. Siapa lelaki tu? Siapa orang tu? Wallahu ta'ala alam.
Kita tak payahlah cari. Ini dia panggil perkara yang tidak penting yang Allah Ta'ala tidak jelaskan. Tak payah carilah siapa dia orang tu. Tukang kebun ke, dia punya driver ke, dia punya orang gaji ke. Tak payah cari. Confirm tak akan dapat jawapan yang benar. Sebab Allah tak cerita. Kalau Allah tak cerita, abaikan saja. Tak penting. Yang penting watak lelaki ini, cara dia mengadili kes Yusuf dengan Zulaikha tadi tu. Itu paling penting. Okey. Yang pasti lelaki ni daripada ahli keluarga mereka. Sebab dia perkataan syahidun min ahliha. Ayat 26 tu. Syahidun min ahliha. Daripada keluarga perempuan itu. Min ahliha. Keluarga perempuan itu. Maknanya keluarga siapa? Keluarga isteri kepada pembesar apa? Kepada pembesar Mesir tadi itu. Kalau keluarga perempuan tu, takkanlah keluarga perempuan tu dia takkan defend Zulaikha. Ni kita kena belajar. Kadang-kadang ahli keluarga ni kadang-kadang dia akan defend ahli keluarga dia. Betul tak? Ni penting sangat. Ni kena belajar dalam mengadili satu hukuman. Tak semestinya dia anak kita, dia cakap betul. Jangan. Kadang-kadang bergaduh ahli keluarga kan. Bergaduh ahli keluarga antara suami dengan isteri, mengadu dekat mak. Mak ni dah anak dia cakap macam tu, ahli keluarga dia pertahankan lah. Ni kena belajar wahai ibu-ibu, wahai ayah-ayah. Tak semestinya dia tu anak kita bercakap, kita defend dia membuta tuli, dia cakap betul. Anak aku. Tapi dalam kisah ni, lelaki ni, dia seorang yang adil, dia seorang yang bijak, dia memberikan satu usul kepada pembesar Mesir tadi. Dia kata, cuba kau tengok baju dia. Kan? Baju dia. Okey. Jadi, kita sambung lagi pada ayat nombor 27. Okey, ayat nombor 27. Ayat nombor 26, ayat nombor, tengok ayat berapa? Okey, ayat nombor 28. Okey, selepas usul tadi diberikan oleh saksi yang seorang tadi ni, Allah tak sebut siapa dia, tapi yang pasti dia daripada ahli keluarga perempuan tersebut. Siapa dia? Keluarga Zulaikha. Sepatutnya keluarga disediakan keluarga kan? Tapi kat sini kita belajar sesuatu. Ingat, jangan kita buat zalim pada orang lain. Kadang-kadang kita telah menzalimi menantu kita, cakap menantu kita ni bukan-bukan. Sebab apa? Sebab anak kita mengadu. Sebenarnya anak kita yang salah. Kita macam-macam lah. Jadi bergaduh pula pisan dengan pisan. Sebab apa? Mempertahankan anak beranak. Ini kita kena faham. Jadi kita kena tiru macam lelaki ni. Bertenang, cari jalan, nak solusi, nak cari siapa yang benar. Maka dia cari orang tengah. Maka lelaki pembesar Mesir tadi, kita fahamkan, dia seorang yang bijak. Maka dia terima cadangan tadi, maka dia buat apa? Ayat 28 cerita. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin. Maka ketika dia tu siapa? Yang pembesar Mesir tadi, kan? Maka ketika dia, kenapa dia buat macam tu? Dia dengar dulu yang usul daripada siapa? Daripada usul daripada yang seorang yang daripada ahli keluarga Zulaikha tadi kan? Dia bagi dia cadangan. Cuba tengok baju Yusuf. Koyak kat depan ke koyak kat belakang? Kan? Nampak tak? Sebab apa? Sebab isteri dia cakap dia tak bersalah. Yang si Yusuf cakap dia tak bersalah. Maka nak dengar mana satu? Tengok. Maka lelaki ni, dia pun terima usul tadi, dia pun tengok baju. Maka ketika dia iaitu suami dia tadi tu melihat baju Yusuf quddamin duburin, koyak daripada belakang, maka baru maknanya betul lah yang lelaki yang seorang tadi bagi tahu. Kalau baju Yusuf koyak kat belakang, bermakna Yusuf ni tak bersalah, perempuan tu sebenarnya yang bersalah. Tapi kalau baju Yusuf koyak daripada depan, bermakna Yusuf telah berbohong, perempuan itu benar. Maka lelaki ni, suami Zulaikha tadi, dia pergi tengoklah. Dia tengok, rupanya koyak di belakang. Maknanya dia tahu siapa yang salah. Isteri dia yang salah. Kita tengok macam mana nak selesaikan sesuatu masalah, konflik. Cari orang tengah, cari jalan, nak lihat siapa yang benar. Ini kadang-kadang satu pihak tak diberikan untuk mempertahankan diri dia. Jadi habislah.
Mesti orang kata dia salah, dia salah, dia salah, dia salah. Sebab apa? Sebab tidak diberikan ruang untuk orang tu mempertahankan diri dia pula. Lepas tu pula, dia ahli keluarga aku. Kan? Takkanlah dia tipu. Di situ kita dah belajar. Lepas tu dia pun tengok. Maka dia cakap kat isteri dia. Dia kata apa? In qala innahu min kaidi kunna. Dia kata sesungguhnya ini adalah tipu daya kamu. Okey, tuan-tuan tengok ya. Tuan-tuan tolong gariskan perkataan ni. Tapi tuan-tuan tolong ambil perhatian ya. Supaya tuan-tuan tak tersalah sangka ayat Quran ni. Okey, kaidakunna ni dia sebenarnya adalah plural. Kalau kita baca ayat itu kan, sesungguhnya ini adalah tipu daya kamu. Sebenarnya bukan kamu seorang. Sebenarnya kamu tu, ayat ni sebenarnya yang betulnya adalah sesungguhnya ini ialah tipu daya kamu semua orang perempuan. Sebenarnya kat situ. Tapi tuan-tuan janganlah tersentak dulu. Nanti kita akan terangkan. Jadi ayat ni kalau kita baca betul-betul, kalau kita baca terjemahan dia, tengok ayat berayat, kaida kunna tu kan, sepatutnya ayat dia adalah lelaki ni kata, pembesar suami Zulaikha kata apa? Sesungguhnya macam ni lah tipu daya kamu semua orang perempuan. Kunna tu merujuk kepada orang perempuan yang ramai. Tapi yang buat tu Zulaikha seorang. Tapi dia guna perkataan kaida kunna, tipu daya kamu semua orang perempuan. Lepas tu dia kata inna kaida kunna azimun. Dia kata sesungguhnya tipu daya kamu orang perempuan ni adalah sangat besar, dia kata. Dia kata sangat besar. Ini penting tuan-tuan ya. Sangat penting tuan-tuan. Ya Allah, orang perempuan ni kalau dia bawa cerita, tambah lagi buat cerita macam ni, ya Allah, memberikan kesan sangat buruk. Tapi kita kena faham kita kena catat, jelaskan. Ayat ni bukanlah menunjukkan kenapa Allah kata banyak perempuan sedangkan tak semua perempuan macam tu. Yang buat cerita macam tu adalah Zulaikha seorang. Okey, kita kena faham macam tu. Ayat ni sebenarnya lelaki ni dia menceritakan walaupun dia guna plural, dia kata perempuan yang ramai yang buat tipu daya perempuan yang ramai ni sangat hebat, kesannya sangat hebat, kesannya sangat besar. Bukanlah dia bermaksud, ayat ni bermaksud semua orang perempuan ni ada watak macam tu. Tak ada. Bukan macam tu. Ayat ni dia dikatakan dalam konteks pada ketika itu. Tak ramai perempuan-perempuan yang soleh. Ramai perempuan yang baik. Ayat ni, janganlah kalau kita baca ayat ni, oh ya ke semua perempuan ni macam ni? Oh teladannya semua perempuan macam ni ke? Tak ada yang soleh. Ayat ni bukanlah menjatuhkan perempuan secara keseluruhan mutlak, tak, tapi pada konteks ketika itu. Sebab tu terjemahan ayat Quran dia tak terjemah bentuk banyak. Dia tak terjemah kamu semua perempuan supaya pembaca Quran ni supaya orang yang baca ni dia tak salah sangka. Sebab tu dia kata kamu. Seolah-olah ayat tu sebenarnya kepada perempuan seorang. Tapi kalau kita baca faham bahasa Arab, sebenarnya kaidukunan tu adalah untuk plural. Tapi ayat ni walaupun disebut dalam bentuk plural, ramai perempuan, bukanlah merujuk kepada semua perempuan macam tu, tapi pada konteks ketika itu. Okey, habis ayat nombor 28. Baik tuan-tuan. Dan lelaki ni pula, dia buat tindakan apa? Memang dia tahu isteri dia salah, menipu dia. Lepas tu dia sendiri mengakui orang perempuan ni kalau buat menipu ni, kesan dia berat sangat kan? Tapi dia buat apa? Ayat nombor 29 Allah kata apa? Yusuf wa a'rid an hadha. Dia pergi jumpa Yusuf. Tak bersalah. Dia kata, Yusuf dia kata, kau lupakanlah ya cerita ni. Kau lupalah. Ignore je lah. Lupakanlah cerita ni, dia kata. Lepas tu dia cakap pula isteri dia kata apa? Wastaghfiri li zambika. Dia kata, engkau pula minta keampunan kepada Allah bagi dosamu. Lepas tu dia cakap apa? Pada isterinya dia kata innaki kunti minal khati'in. Dia kata sesungguhnya engkau termasuk di kalangan orang yang bersalah. Okey, kalau kita baca ayat 29 ni kan dekat ayat 28 tadi, mesti orang bertanya-tanya, kenapa pula lah suami dia ni takkanlah tak ada perasaan cemburu apa-apa ni. Kan? Laki tu boleh sabar macam tu dah. Dia sendiri tahu yang isteri dia bersalah. Betul tak? Dia sendiri cakap, kau perempuan ni kalau buat cerita benda macam ni, ya Allah, dia punya kesambut hebat sangat kan. Tapi dia tak buat apa-apa tindakan pun.
Dia cuma cakap, dia cuma pesan, kau bersalah, kau istighfar pada Allah. Kau termasuk orang bersalah. Tapi dia kata kat Yusuf, so kau lupakan ya, kau tutuplah cerita ni, kau dia diam dah lah, kau buat tak tahu je. Faham tak cerita ni? Okay, ayat nombor 29. Okay. Saya pernah bertanya tau, ada seorang rakan saya, Ustazah, saya lupa nama Ustazah tu. Dia memang buat tesis master tak silap saya. Dia buat tesis tentang watak-watak keluarga ke, cerita pasal kekeluargaan. Saya pernah bertanya kepada beliau, kenapa suami Zulaikha tu dia tak buat apa-apa tindakan? Dia tak cemburu ke? Okey, beliau mengatakan kepada saya, sebenarnya dia kata sudut pandang lain, dia kata, kenapa suami itu tak ambil tindakan? Bukan buat kepada perempuan tadi. Dia kata, beliau mengatakan kepada saya bahawa hikmahnya adalah, dia kata, asal usul dalam rumah tangga ni adalah bukan untuk bercerai-berai, dia kata. Adalah untuk kena mempertahankan. Itu sudut pandang beliau. Sudut pandang beliau. Sebab Quran tak cerita dia langsung tak ada cemburu. Tak ada juga. Betul tak? Kita tak tahu sebenarnya kenapa. Tapi kalau kita tengok ayat nombor 29 ni, ayat 29 ni sebenarnya, kalau kita tengok kat sini kan, kalau kita tengok ayat ni, kenapa pula disuruh Yusuf lupakan? Kan, disuruh Yusuf lupakan, lepas tu kenapa suruh perempuan tu beristighfar saja dan sebagainya kan? Sebenarnya kita faham, dia ada orang yang ada nama. Kita tengok kan, zaman sekarang, kalau nak jatuhkan seseorang, dia akan bawa isu apa? Dia akan bawa isu orang ni ada kes begini dengan orang ni lah, dia ni ada buat kes begini dengan orang ni lah, maka orang tu boleh jatuh kedudukan dia. Mungkin juga. Sebab lelaki ni adalah seorang pembesar besar. Okey, selesai pada cerita ni, kita pergi kepada pengajaran dia. Jom, kita baca pengajaran dia. Apakah ibrah, pengajaran teladan bagi adegan yang kedua, ayat 23 sampai 29. Okey, pengajaran dia yang pertama, okey, dapat kita belajar, okey, dalam buku Suratul Faedah, ini adalah faedah yang ke-23. Di sini kita dapat belajar apa? Bahayanya kalau duduk berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram di sesebuah rumah atau di sesuatu tempat. Bahaya. Jadi kita sudah maklum sebab ketiga tu adanya syaitan. Okay, kat situ kan rumah tadi terkunci. Semua pintu-pintu tu ada dikunci rapat. Itu bahaya. Orang berani nak buat benda-benda yang salah. Ni kita semua sedia maklum dah. Tuan-tuan tengok perkataan bukan mahram. Ni kadang-kadang ada orang salah sebut. Dia kata bukan muhrim. Tolong betulkan ya. Kalau nak kata itu tidak ada hubungan yang sah, bukan istilah muhrim ya. Yang betulnya mahram. Bukan. Kalau guna muhrim orang yang pakai ihram tu. Yang pakai ihram tu. Tu salah. Kalau nak kata bukan, kalau nak sebut istilah muhrim tu salah. Kalau nak kata, oh dia tu bukan muhrim kamu. Sebenarnya bukan muhrim. Yang tepatnya mahram. Dia bukan mahram kamu. Dia baris atas. Bukan baris mahram. Dia bukan yang muhrim. Kalau sebut muhrim tu, orang yang pakai kain ihram. Okay. Kemudian kita dapat belajar apa lagi? Bahayanya fitnah wanita terhadap kaum lelaki. Ini faedah yang ke-24 daripada satu faedah. Oh tuan-tuan, siapa yang pernah melalui tuan tahulah. Orang perempuan ni kalau dia bawa cerita, Allah je yang tahu. Siapa yang pernah melalui cerita-cerita macam ni kan, bab-bab maruah ni, berat tuan-tuan. Sebab tu lelaki tu cakap tadi, engkau ni, kalau fitnah tipu daya perempuan ni memang sangat besar. Sampai Allah kata azim tau. Azim ni dia satu istilah yang besar. Impact dia sangat berat. Sangat berat. Jadi hati-hatilah. Hati-hatilah kita dengan tipu daya orang wanita. Walaupun perempuan yang dengar ambil ibrah ni wanita, kena hati-hati juga dengan wanita yang lain. Kena hati-hati. Sangat berat tipu daya wanita ni kepada orang lelaki. Dan kita tahu Nabi sebut dalam banyak hadis pun, Nabi kata seberat-berat tipu daya orang lelaki ni adalah tipu daya wanita. Jadi hati-hatilah, ya. Hati-hati dengan golongan wanita ni. Banyak kadang-kadang. Okey, cerita-cerita yang dibawa tu sangat, kesan dia sangat buruk. Baik, yang berikutnya kita belajar dekat sini, apa dia? Salah satu cara mencukuri nikmat Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat dan munkar. Yang ini kita kaitkan dengan Nabi Yusuf tadi. Ingat tak Nabi Yusuf kan
kan dia disebut, dia kata Allah telah beri aku tempat tinggal, kan. Adakah patut aku nak ikut kata-kata perempuan tadi tu? Maknanya di sini kita dapat belajar apa? Tanda orang bersyukur kepada Allah, dia berterima kasih atas nikmat Allah beri kepada dia, maka dia buktikan dengan dia jauhi perbuatan maksiat yang Allah tidak suka dia buat. Dia menjauhi perbuatan muka yang Allah larang buat. Sebab apa? Sebab dia terima kasih kepada Allah. Maka Allah dah bagi nikmat banyak, Allah dah selamatkan Yusuf, maka Yusuf jauhi daripada perbuatan muka. Sebenarnya apa yang Nabi Yusuf buat tu sebenarnya menonjolkan sifat orang yang mensyukuri nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita buat juga, kita akan menyakiti Allah. Kita akan menyebabkan Allah marah. Kan sepatutnya orang yang dah buat baik pada kita, kita janganlah cari pasal yang menyebabkan orang itu bertambah marah kepada kita. Itu tanda syukur nikmat. Yang berikutnya, tuan-tuan dan perempuan, faedah lain kita dapat belajar, iman yang kuat dapat menjauhkan seseorang daripada perbuatan maksiat. Iman yang kuat ni yang kita sebut tadi itu perkataan burhan, yang Nabi Yusuf dia nampak tanda dari Allah tadi itu adalah iman sebenarnya. Seiman tu maksudnya perasaan yang dia percaya Allah Ta'ala melihat dia, Allah Ta'ala tahu apa dia buat, walaupun tersembunyi. Apabila kita ada perasaan macam tu tahu, kita tahu Allah Ta'ala memperhatikan dia selalu di mana-mana dia pergi, kat mana pun dia berada, dia boleh, perasaan yang macam tu, dia boleh membawa kita untuk kita jauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian faedah lain, dalam buku 100 faedah, ini adalah faedah yang ke-25. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong mana-mana kekasihnya di saat kekasihnya itu di saat-saat berada dalam kesulitan dengan perkara-perkara yang Allah tolong. Macam mana? Allah Ta'ala tolong bagi orang itu teguh diri dia menjadi seorang yang ada kuat iman dia. Ini faedah nombor 25. Maksud dia adalah kita semua, kalau kita dah jadi kekasih Allah, kan, kita dah dekat dengan Allah. Kalau kita pernah baca hadis pasal wali-wali ni, Allah akan jadi telinga untuk kita, Allah akan jadi kaki untuk kita. Maksudnya Allah Ta'ala ni dekat dengan kita. Kalau kita jadi kekasih Allah, kita menjadi wali Allah, dekat dengan Allah, kan, buat kebaikan dekat dengan Allah, maka kalau kita berada di saat yang sangat sulit, maka Allah Ta'ala akan tolong kita. Allah akan tolong kita kalau kita dalam kesusahan. Caranya Allah Ta'ala akan kuatkan semangat kita. Allah akan kuatkan hati kita untuk merasa yang sulit itu menjadi senang. Kalau macam kisah Yusuf, dia berada dalam kesulitan, dia sedang digoda imannya, maka Allah tolong dia dengan memantapkan, mengukuhkan iman dia. Kemudian, kita ambil faedah nombor 26 dalam buku 100 faedah. Sesungguhnya seorang manusia, jika Allah tak bagi pertolongan, maka dia juga tidak akan tetap teguh dalam kebenaran. Maksudnya macam Nabi Yusuf, kan. Kenapa dia minta tolong pada Allah? Kenapa dia minta Allah lindung dia? Kenapa? Kenapa dia minta tolong lindung pada Allah? Sebab dia tahu kita manusia ni lemah, tuan-tuan. Kita ni manusia lemah. Hatta Nabi pun tengok. Dia minta Allah lindung dia. Maksudnya kalau dia minta Allah lindung, dia minta Allah tolong dia. Ya Allah, tolonglah, lindunglah aku, ya Allah, daripada benda macam ni. Kenapa dia minta lindung kepada Allah? Sebab dia tahu. Dia tahu manusia lemah. Nabi Yusuf ni, ingat dia seorang pemuda. Umur tengah muda, macam mana perasaan terhadap wanita tadi tu. Tuan-tuan faham? Sebab tu Nabi Yusuf ni, kan, dia dah seorang muda. Lepas tu kalau dia buat salah pun, siapa yang tahu? Rumah terkunci. Lepas tu pula, kalau dia buat salah apa pun, dia tak malu apa, dia tak akan malu apa-apa kalau orang nak viral pun, sebab dia siapa? Dia hamba je. Dia orang suruhan saja duduk dalam rumah tersebut. Lepas tu dia nak malu apa? Bukan dia yang nak, perempuan tu yang nak, kan? Maksudnya faktor-faktor yang boleh menyebabkan Yusuf boleh mengikut hawa nafsu tu sangat banyak. Depan mata tu kita kata ujian pilihan tadi tu, kan? Dengan dia seorang lelaki yang normal, muda pula tu ketika itu, betul tak? Perempuan tu pula, kan? Jadi hanya Allah je yang boleh tolong. Jadi kita kena belajar bahawa kita manusia yang lemah. Kalau kita tak minta tolong pada Allah, kita bimbang, kita jatuh dalam maksiat. Tetapi kena faham kat situ. Kita jangan ingat kita orang agama, kita banyak belajar pergi kelas,
kita orang yang berlatar belakang keluarga agama, faham halal haram, jangan ingat tuan-tuan dan puan-puan. Jangan ingat kita boleh jauhi maksiat tu kalau maksiat depan mata ya. Ada orang kita kadang-kadang kita jangan cepat untuk hukum orang. Jangan cepat ukur orang, dia sanggup je buat benda macam tu, contoh kan. Kita jangan anggap kita mulia tau. Kita belum lagi diuji oleh Allah. Maksiat tu depan mata. Kita kena ingat tu, Nabi Yusuf, dia maksiat tu depan mata. Kita jangan ingat kata, kita tak boleh tau. Kita tak boleh buat benda salah. Benda tu kita boleh cakap teori saja. Tapi kalau maksiat tu depan mata, tak ada siapa-siapa. Berbeza tau. Dia macam ni, orang yang jahat tu berada depan mata, depan pilihan, dia orang tak ada pilihan berbeza. Contoh kita kata, tak boleh siapa makan rasuah ni. Allah Ta'ala laknat pemberi rasuah dengan orang makan rasuah. Kita faham, kita ada ilmu tu haram tu. Tapi, pernah tak kita berhadapan orang nak beri kita duit 1 juta? Diam-diam, tak ada siapa pun tahu. Masa tu macam mana yang kita belajar sebelum ni? Yang kita tahu, kalau Allah tak tolong kita, Allah tak bagi kekuatan kepada kita, kita pun akan ambil duit tu. Lepas tu kita jangan cepat hukum orang yang buat salah. Dengan kita kata, jangan. Kita nak hukum orang sebab kita tak duduk tempat orang tu. Tapi kita tak naklah guna istilah tu, perkara tersebut untuk kita buat maksiat. Tapi dekat sini dia punya kesimpulan dia ada apa? Kalau Nabi Yusuf tadi dia tak minta perlindungan lah kepada Allah. Sebab tu dia minta perlindungan kepada Allah. Teladan untuk kita, minta Allah tolong. Kerana kita manusia yang lemah. Kemudian yang kita dapat belajar yang lain adalah disyariatkan kita untuk membela diri terhadap perbuatan buruk yang menimpa diri. Waktu Nabi Yusuf tadi tu, dia ambil peluang untuk dia defend diri dia. Selepas perempuan tu tadi tuduh dia pula ambil peluang untuk mempertahankan diri dia. Pertahankan diri dia. Kena pertahankan, jangan berdiam diri. Kena pertahankan. Apa tuduhan tu sebenarnya tak betul. Apa yang dituduh tu sebenarnya adalah salah faham. Apa yang dituduh tu sebenarnya adalah salah sangka. Kita kena pertahankan, jangan diam saja. Ini bahaya. Kena pertahankan. Okay, kemudian kita kena belajar dekat sini adalah kesaksian seorang kerabat terhadap kerabat yang lain adalah lebih kuat daripada saksi orang lain. Ini faedah nombor 27 daripada satu faedah. Maksudnya macam ni. Kalau kita nak cari hakim yang kata orang kan, macam kalau kita cari orang luar, mungkin orang akan kata orang luar tu dia dah kena bayar tu, dia ni kawan orang ni kan. Tapi kalau kita cari ahli keluarga, sebab ayat tadi kan yang beri usul tadi supaya tengok baju Yusuf koyak kat belakang ke kat depan tu adalah daripada ahli keluarga. Jadi kalau ahli keluarga sendiri yang menjadi orang tengah, kan, lepas tu ahli keluarga pula dia tak bias, maksudnya cadangan dia tu lebih mudah diterima. Sebab apa? Sebab kenal satu pihak. Kat situ yang faedah nombor 27. Berbanding kalau cari orang luar, sebab nanti satu pihak mungkin akan kata dia ni orang upahan kot, orang surahan kot. Tapi kalau ahli keluarga pula kepada perempuan tersebut, lepas tu dia bagi cadangan, mungkin lebih mudah untuk diterima. Dan teladan yang lain adalah dalam isu macam ni kan, kalau kita jumpa satu isu, seorang kata A, seorang kata B, maka kita boleh buat apa? Kita carilah orang tengah ataupun kita carilah hakim yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan sesuatu kes. Sebab tu kita belajar dalam kes konflik keluarga. Konflik keluarga ni maksudnya bergaduh lah kan. Menantu kita bergaduh dengan anak kita, ataupun anak kita bergaduh dengan menantu kita. Si anak pula kat siapa lagi dia mengadu? Dia mengadu kat mak dia. Mak ni, kalau mak yang tak ada iman, dia mesti defend ahli keluarga dia. Yang si menantu pula mestilah bapak dia, besan dia akan sokong anak dia. So kalau berlaku konflik macam tu, sebab tu dalam rumah tangga, Islam menyuruh mencari hakam. Hakam ni adalah orang tengah di kalangan ahli keluarga. Keluarga perempuan cari seorang orang tengah wakil mereka. Keluarga lelaki cari seorang orang tengah yang mewakili keluarga mereka. So orang tengah ni lah yang akan
ia akan berbincang mencari solusinya di situ. Itu di antara hikmah yang kita boleh belajar dalam kisah Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Okey, kemudian kita dapat belajar lagi. Di sini kita dapat belajar juga bahawa sesungguhnya tipu daya perempuan sangat besar kesan dia. Oh, sangat besar. Tuan bayangkan, kalau lelaki tadi bayangkan, kalau lelaki tadi, suami dia tadi tu, dia tak dengar Yusuf cakap, Yusuf pertahankan diri dia, betul tak? Kalau dia dengar cakap isteri dia terus, apalah kita boleh buat? Agak-agak lah, kalau kita duduk situasi macam tu kan. Perempuan tu salah. Perempuan tu salah, tapi perempuan tu nak selamatkan diri dia, dia buat cerita. Dia buat cerita. Bayangkan kalau perempuan tu tadi, dia usulkan, kalau aku jadi kau suami kan, aku bunuh dia ni kan. Dia telah mencemarkan keluarga kau. Kalau lelaki tadi tu, dia dengarlah cakap perempuan tadi tu tanpa selidik lah, tak ada apa kesan kepada Yusuf tu. Betul tak? Betul tak? Ramai tak orang buat macam tu? Pernah tak orang yang dia tersilap buat keputusan sebab apa? Hanya mendengar satu pihak. Khususnya lagi yang buat cerita tu orang perempuan. Kesan dia berat, tuan-tuan. Ya Allah, berat sangat. Berat. Kemudian kita belajar kat sini juga, sebenarnya lelaki tadi, para ulama ulas juga, lelaki tu dia tak buat apa-apa tindakan pun. Jadi secara tidak langsung para ulama kata, kita jangan jadi lelaki yang dayus. Lelaki dayus ni apa tahu? Lelaki dayus ni lelaki yang tahu maksiat berlaku depan matanya, dibuat oleh ahli keluarganya, tapi dia tak buat tindakan apa-apa. Dia tidak buat tindakan apa-apa. Itu lelaki yang dayus. Lelaki yang dayus, jika dibiarkan maksiat berlaku depan mata oleh ahli keluarga dia, Allah tidak mahu memandang mereka nanti di akhirat. Sangat berat dia punya tindakan dia. Kemudian, di sini kita juga dapat belajar dituntut untuk menutup keaiban orang lain. Keaiban orang lain. Macam Yusuf tadi kan, lelaki dia cakap apa? Sekejap saya nak kena tutup suara. Okay. Lelaki tu, kalau kita baca dalam cerita tadi tu, dia kata, Yusuf, kau ignore, engkau tutup cerita ni, kau diamlah, engkau buat seperti kau tidak tahu. Maknanya lelaki ni dia minta cerita tu jangan disebarkan. Aib isteri dia, betul tak? Nanti kita belajar macam mana orang-orang lain boleh tahu. Macam mana orang boleh tahu? Itu kita akan cerita pada minggu yang berikutnya lah, pada adegan yang ketiga. Tapi lelaki ni dia telah pesan pada Yusuf. Dia telah pada Yusuf apa? Supaya abaikanlah cerita tu, ignore lah, buat seperti mana ia tidak terjadi. Kan? Sebab apa? Sebab kita pun faham kan, kalau benda buruk dah lah ada jawatan, ingat orang ada jawatan ni nanti jatuh maruah orang yang ada jawatan, tambah lagi kes-kes macam tu. Bahaya tu. Kan? Jadi dia minta Nabi Yusuf ni tutup mulut, diamkan cerita itu. Jadi kita tahu dalam Islam kita kena tutup kaiban orang. Walaupun sebenarnya Yusuf tak salah pun. Tetapi kerana jawatan yang dia ada sebagai pembesar Mesir, nanti orang akan tohmah, nanti orang akan kecam, kan, nanti akan buruk nama dia. Sebab tu bahaya, sebab tu menyimpan aib orang yang sangat besar, sangat dituntut dalam agama. Dia pasal maruah. Jadi itulah di antara pengajaran yang boleh kita belajar pada adegan yang kedua, pada babak yang kedua. InsyaAllah nanti kita akan belajar lagi, sambung lagi minggu depan pada adegan yang ketiga untuk babak yang kedua. Setakat hari ini, alhamdulillah dengan rahmat Allah, kita telah selesai dapat 28 faedah daripada 100 faedah dalam buku 100 faedah teladan kisah Nabi Yusuf. Tapi teladan tu sebenarnya bukan 28 saja, tapi telah saya campurkan juga dengan teladan-teladan yang lain. Semoga kita semua dapat banyak manfaat daripada kisah yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Kita nak tahu, kita nak sambung pada minggu depan, kita nak tengok apa lagi ujian yang Nabi Allah Yusuf dia tempuh dan macam mana dia buat untuk dia menjaga maruah diri dia. Kalau kita belajar adegan kedua,
Nabi Yusuf menghadapi seorang perempuan saja. Tapi adegan ketiga yang kita akan belajar pada minggu depan, dia menghadapi bebanan ujian yang berikutnya sebab bukan Zulaiha seorang, tapi ada ramai lagi perempuan-perempuan yang lain yang kita akan cerita pada adegan yang ketiga pada minggu hadapan. Moga-moga kita semua mendapat banyak manfaat, banyak faedah daripada kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Kita baiki diri kita, ya, khususnya siapa-siapa pun, ya. Hati-hati belajar, ambil faedah, kita baiki diri kita. Baiki diri kita, kalau sebelum ni kita ada salah dan silap, mari kita baiki. Moga-moga Allah merahmati kita. Baik, saya buka soalan, mana-mana yang ada soalan. Kalau ada soalan apa-apa yang nak ditanya. Ustaz. Ya. Ini Kak Hanis, ya? Ya. Ya. Jadi Ustaz, kelemahan orang lelaki ialah tahta, yakni power, harta dan wanita. Kafir Quraisy pernah menawarkan dorongan di atas kepada Nabi Muhammad untuk meninggalkan misi dakwahnya. Ini fitnah dunia yang banyak melanda orang lelaki. Orang perempuan berlainan pula dugaannya? Berlainan pula dugaannya. Yeah. So what is our biggest challenge atau dugaan bagi orang wanita, ya? Maybe we're not interested in power, maybe harta tu wallahu a'lam. But what is the main dorongan lah bagi pihak wanita pula? Okay. Saya wallahu ta'ala nak memperincikan secara jelas sebab saya sendiri bukanlah seorang wanita. Tapi secara umum, kalau kita baca ujian-ujian dalam Quran, ini umum, semua orang ada. Contohnya kalau kita baca dalam surah At-Taghabun, Allah kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda dan anak-anak itu adalah ujian. Ini semua orang. Allah kata umum. Perempuan pun diuji dengan harta, manusia lelaki pun diuji juga dengan harta. Harta boleh dapat melalui tahta. Okay, semua dengan harta tu memang adalah ujian. Semua orang pergi ke situ. Kemudian pula kalau kita baca ada dalam surah Ali Imran tu, Allah menyebut secara umum juga, cuma Allah menyebut lelaki tu ke depan. Allah kata zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah kata diperindahkan kesukaan kepada hawa nafsu kepada perempuan. Lepas tu Allah sebut suka kepada emas, suka kepada harta-harta dan sebagainya. Dia umum. Tapi memang perempuan ini, dia merupakan perasaan lelaki kepada perempuan ni dia lebih cepat berbeza perempuan kepada lelaki. Maksud dia dari sudut seksual lah, contoh kan, dari sudut kita panggil sudut pandang mata lelaki dengan perempuan ni, kalau perempuan tengok lelaki dengan lelaki tengok perempuan ni, dia dua benda berbeza. Kecepatan seksual lelaki pada perempuan dengan perempuan lelaki ni, dia berbeza perempuan tengok lelaki dengan lelaki tengok perempuan. Sebab fitrah lelaki tu memang Allah jadikan dia begitu, memang tidak boleh untuk ditolak. Memang lelaki ni kuatnya adalah pada perempuan itu. Memang dugaan besarnya adalah pada perempuan tu. Tapi perempuan juga sebenarnya tak dapat dinafikan juga. Perempuan juga dia juga tertarik kepada lelaki. Tetapi biasalah, orang akan suka tengok kepada yang cantik, perempuan pun suka tengok kepada yang handsome. Kan? Suka cari, yang handsome kan, yang muka ala-ala apa-apalah contoh kan. Sama je sebenarnya lelaki perempuan ni dia sama. Cuma bezanya lelaki suka tengok yang kecantikan juga, perempuan pun suka tengok pada yang cantik juga. Benda tu akan menjadi pendorong yang awal. Cuma bezanya perempuan ni dia malu untuk memulakan. Macam lelaki ni dia berani untuk dia memulakan. Kan? Untuk dia dekat tu dia berani.
Tapi kalau perempuan, dia berbeza sikit. Dia berbeza dari sudut Allah berikan dia pada sudut malunya dia untuk dia memulakan. Itu di antara perkara-perkara yang mampu saya jawab berdasarkan ayat Quran lah. Wallahu ta'ala alam, dari sudut yang perincian dia. Kalau ada mana-mana perempuan yang ada jawapan, mungkin boleh kita berkongsi ya. Apa sebenarnya perempuan ni mudah mendapat fitnah yang Allah beri dalam hidup ni. Okay. Ada soalan lain? Okey, dekat chat ni ada yang tanya soalan. Dia tanya soalan daripada Puan Mardiah. Dia tanya, Nabi Yusuf dengan Nabi Musa, dua-dua ada dekat Mesir. Tapi kenapa dia dalam Quran, pembesar zaman Nabi Yusuf dipanggil Al-Aziz. Tapi kenapa semasa zaman Nabi Musa, dia panggil Fir'aun. Yang ni saya wallahu ta'ala alam, saya tidak ada jawapan untuk menjawab kenapa pembesar zaman Firaun zaman Nabi Musa dipanggil Firaun, kenapa zaman Nabi Yusuf tak dipanggil Firaun. Wallahu taala. Tapi yang pasti zaman Yusuf tu dia belum lagi ada istilah Firaun lah. Itu pasti. Dia pada zaman Bani Israel tu, dia start pada zaman Nabi Musa tu baru dipanggil istilah Firaun. Tapi zaman Yusuf tu, raja tu dia tak dipanggil Firaun. Dia begini. Sebenarnya Al-Aziz ni dia bukan raja ya. Ingat, Al-Aziz ni dia bukan raja. Al-Aziz ni dia bukan raja. Al-Aziz ni dia adalah orang kedua. Dia adalah dia bukan orang pertama bagi yang menguasai Mesir tu. Kena faham situ. Macam mana nak tahu jawapan? Sebab nanti waktu kita belajar Nabi Yusuf bermimpi, ada raja yang mimpi 7 ekor lembu yang gemuk. Dia makan lembu yang kurus tu. Kat situ. Kat situ kita akan dapati ada satu raja. Maknanya Al-Aziz ni, dia bukan raja. Al-Aziz ni dia adalah pangkat bagi orang yang mungkin kita kata orang kana raja lah kot. Wallahu ta'ala. Tapi Al-Aziz dia bukan raja. Tapi kalau zaman Musa, kalau raja memang dia panggil Firaun. Tapi zaman Nabi Yusuf, raja tu tak dipanggil Firaun. Tapi dia panggil Al-Malik saja, dia panggil raja. Kenapa ada perbezaan? Wallahu ta'ala a'lam kat situ. Okey, kalau ada nanti mungkin kita boleh berkongsi jawapan ya. Tak mestinya saya kena jawab. Kalau tuan-tuan yang ada jawapan, mungkin boleh berkongsi jawapan kepada rakan-rakan. Kita saling-saling kita sama-sama saling belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Datin. Tambahan untuk yang persoalan fitnah kepada wanita tu, adakah betul Ustaz, kadang-kadang kita pun perlu pandai memilih kawan. Adakah itu salah satu faktor juga Ustaz untuk terhindar daripada fitnah-fitnah, macam kita perlu tahu memilih kawan, kita punya surrounding. Adakah itu salah satu faktor juga Ustaz? Betul. Kita kalau dari sudut kawan memang jelas. Memang kita tahu kalau kita baca dalam hadis pun, faktor dia sebenarnya, faktor kawan ni tak mestinya kita hanya bincang kawan perempuan dengan perempuan. Lelaki dengan lelaki pun sama juga. Faktor kawan memang memberi kesan yang besar pada agama kita. Kita pernah dengar hadis sahih Nabi kata al-mar'u ala dini khalili. Maksud hadis tu Nabi kata makna dia, agama kita ni seseorang itu dia bergantung kepada agama kawan dia. Kalau kita jadi baik, tengok kawan dia siapa. Bahkan kalau kita baca hadis lain yang Nabi pernah pesan pada kita dalam memilih teman. Teman apa? Macam yang Nabi pesan kepada kita, yang Nabi kata teman yang soleh, umpama kau berkawan dengan orang menjual minyak wangi, kawan yang tidak soleh seperti kau berkawan dengan orang yang membuat besi-besi membuat orang yang membuat besi, membakar besi dengan api kat situ. Maksudnya daripada hadis tu sudah jelas menunjukkan bahawa faktor kawan merupakan faktor yang boleh memberi kesan kepada iman kita, memberi kesan kepada kehidupan kita.
Jadi betul lah seperti yang disebutkan oleh yang ditanya oleh Datin Nurdin tadi, memang faktor kawan ni memang kita kena ambil berat dia. Memang kita kena ambil berat dia. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, dalam surah, sama ada dalam surah Furqan ke dalam surah Syu'ara, yang ada dalam Quran ya, ada dalam ayat Quran tu, saya tak pasti sama ada Syu'ara ataupun dalam surah Al-Furqan, yang ada lelaki, ada orang nanti di akhirat, dia akan cakap kepada Allah, dia kata dia melahirkan perasaan dia menyesal sangat dia jadikan kawan dia tu sebagai BFF dia. Faham tak maksudnya ada dalam ayat Quran, kejap saya jumpa je ayat dia. Kejap, ada dalam ayat Quran yang Allah cerita. Okey, ni ada ayat dia. Ada ayat dia, saya jumpa, alhamdulillah. Okey, rahmat Allah. Okey, kalau tuan tengok tuan tulis ayat faktor kawan surah Al-Furqan, Suratul Furqan ayat nombor 28. Ayat nombor 28 yang ada orang menyesal sampai dia menggigit jari tau. Dia menyesal sangat sampai dia menggigit jari-jari dia. Kena baca ayat nombor 27 28 lah. Ayat 28 tu dia punya ayat dia. Kalau kita baca ayat 27, dia menggigit jari dia menyesal sangat. Dia menyesal kenapa tahu? Dia kata ayat 28 kata, ini surah Furqan Surah Furqan surah nombor 25, muka surat 362. Muka surat 362, tulis muka surat 362, surah Al-Furqan surah nombor 25, ayat nombor 28 pasal kawan. Pasal kawan. Allah ayat tu kata apa? Dia kata ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Ayat 28 tu kata apa? Celakanya aku, dia kata, alangkah baiknya jika aku tidak mengambil dia menjadi sahabat karib. Tengok. Dekat dunia dulu, cuba tengok siapa BFF kita, siapa grup yang kita kawan. Kita kena tengok tu hati-hati. Sebab nanti di hari akhirat, kita ingat kawan kita ni baik. Rupa-rupa di akhirat, kita akan menggigit jari. Allah kata menggigit jari, ayat nombor 27 tu, sambil dia cakap apa? Celakanya aku, kenapalah dulu aku jadikan dia ni sebagai kawan karib aku. Kita banyak buang masa dengan dia, kita rapat dengan dia, rupa-rupanya dia adalah kawan karib kita yang bawa kita jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu jawapan dia. Memang betul, kena pilih kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang baik. Yang suka menjaja, bawa cerita-cerita buruk-buruk pasal orang ni, semua tu, itu jauh-jauhkanlah. Hati-hati sikit, hati-hati dalam bab-bab yang macam tu. Minta Allah beri kita kawan-kawan yang baik-baik. Okay, wallahu ta'ala alam. Okay, ada soalan lain sebelum kita nak ending kan? Ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada, tak apa. Kita sambung minggu depan Kita sambung minggu depan pada masih babak kedua, adegan ketiga, dan saya akan bagi nota baru untuk babak yang ketiga. Lepas tu saya akan hantar buku 100 faedah dalam bentuk yang telah di-scan. Alhamdulillah saya dah scan hampir kebanyakan buku surat. Nanti saya akan hantar pada tuan-tuan perempuan, nanti perempuan susunlah yang telah buku surat yang telah saya scan tadi, nanti tuan-tuan susun balik supaya dia menjadi satu buku yang lengkap. Terima kasih banyak-banyak kepada Datin Sheena dan ahli keluarga kerana memberi peluang kepada kita untuk kita memahami kisah-kisah yang terdapat dalam surah Yusuf. Jazakumullahu khairan katsira. Saya serah kepada Datin Sheena, ada apa-apa kata-kata penutup sebelum kita tangguhkan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Terima kasih semua. Kita sambung minggu depan Baik, kita sambung minggu depan. Terima kasih semua InsyaAllah nanti video kita akan kongsi. Ya. Apa dia? Ustaz, macam mana? Ya. Minta maaf Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Macam Ustaz, mana nak dapat rancangan video-video sebelum ni? Bukan, macam mana Ustaz kalau kita sebagai isteri, kalau boleh kita tak naklah suami kita tu dilabel sebagai dayus Ustaz kan? Okay. Mungkin kalau kita dah
kita dah cuba sedaya upaya untuk tutup aurat semua, tapi kita tahu suami kita pun bertanggungjawab kepada adik-beradik dia. Mungkin ada adik-beradik dia yang perempuan yang belum menutup aurat. Jadi adakah itu tanggungjawab kita untuk macam berpesan-pesan dengan suami kita? Okey. Dia yang dikatakan dayus tu khususnya kepada isteri dia, kepada keluarga dia saja yang dekat lah. Macam adik-beradik dia tu dia masih ada keluarga, tapi hadis tu dia dekat pada yang pada isteri, pada anak-anak dia. Adik-beradik dia tu dah macam di luar nafkah dia, dah di luar dia bawah tanggungjawab dia. Cuma dia termasuk yang umum sebagai seorang Muslim, sebagai seorang ahli keluarga yang melihat benda yang mungkar, benda yang salah, itu umum. Faham tak? Maksudnya dia masih lagi walaupun dia tak termasuk dalam kelompok dia boleh jatuh pada suami yang dayus, sebab istilah suami yang dayus ni dengan adik-beradik dia tak jadi suami pada adik-beradik dia. Kan faham tak? Jelas tapi suami dayus tu pada isteri dan anak-anak dia lah, dia sebagai ketua keluarga. Tapi adik-beradik dia masih lagi mempunyai tanggungjawab dari sebagai seorang abang, sebagai seorang anggota keluarga yang besar, maka perlulah mengajar, tapi tak perlulah kita secara keras kita biarlah orang berubah dengan kefahaman. Berubah dengan kefahaman. Kenapa? Berubah dengan kefahaman. Yang paling utama, yang paling penting kita jaga, tengok pada akidah adik-adik kita macam mana. Yang paling utama tu dulu. Sambil-sambil itu kita tekankan masalah aurat dan sebagainya. Jangan kita tekankan tu sangat sampai kita terlupa benda yang paling utama. Kita suruh dia solat, nanti kalau dia dah mula start suka solat, dia dah boleh buat kebaikan, nanti insya-Allah Allah akan berikan dia kesedaran, lepas tu kita dakwahlah dia satu persatu. Tapi kena faham juga menutup aurat ni macam mana konsep dia. Perlahan secara berhikmah. Sambil-sambil itu doalah pada Allah supaya Allah membukakan pintu hati kepada semua ahli keluarga kita. Moga-moga Allah berikan petunjuk dan hidayah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terjumpa yang minggu depan. Terima kasih banyak semua. Saya nak tangguhkan dah. Okay, Aku qali Ustaz. hadza, astaghfirullahalazim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Thank you. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Setting semua ya. Sekejap ya.